Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Mulakan minggu baru dan juga hari baru dengan semangat yang baru. Terima kasih kerana memilih untuk menonton kami di TV1, Berita RTM dan juga penstreaman secara dalam talian. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semuanya yang ada dalam perjalanan nak ke pejabat yang sedang menonton kami sekarang ini. Rasa macam, alamak nak keluar rumah ni tapi nak tengok Selamat Pagi Malaysia hari ini. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Di situ anda boleh saksikan kami secara terus dari sana. Semua program ada di sana, semua siaran TV ada di sana, semua siaran radio juga ada di sana. Anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Okey, siaran hari ini diterbitkan oleh saudara Syafiq Adi Fitri. Kita akan membawa 2 jam pengisian bersama dengan anda. Pengisian yang menarik khususnya berkenaan pembentangan belanjawan 2025 yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, insya-Allah pada 18 Oktober 2024 Jumaat ini. Pastinya sekali lagi di saluran Berita RTM dan juga di TV1 kita bawakan secara langsung bersama dengan anda dari Dewan Rakyat. Jadi mesyuarat ketiga bagi penggal ke-15 untuk Parlimen sudah pun bermula hari ini. Betul. Kita juga akan membawakan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Seperti biasa kita bawa perkembangan. Ayo kita ke sebelah kanan kami ini untuk ikuti perkembangan berita yang terkini dan juga semasa. Kita bawakan terlebih dahulu berkenaan dengan berita yang mengembirakan, kemenangan ataupun kejayaan yang dilakar oleh pemain badminton negara kita, terutamanya bagi skuad remaja kita. Mereka merangkul juara bagi kejohanan badminton remaja dunia. Tahniah diucapkan kepada Aaron Tai dan juga Kang Kai Sing yang menjuarai kejohanan badminton remaja dunia ini, di mana keputusan ini menyaksikan Malaysia kembali semula meraih tempat di puncak podium dalam kategori beregu lelaki selepas sedekad penantian. Kedua-dua mereka ini mengharungi pertarungan sebanyak 3 set yang cukup mendebarkan secara keseluruhannya selama 65 minit menentang pasangan tuan rumah yang merupakan pilihan kedua, iaitu Hu Ke-yuan Lee Sian Yi di Pusat Sukan Antarabangsa Nanchang. Okey, tahniah diucapkan kepada gandingan beregu remaja negara atas kemenangan yang telah pun diraih dan juga dicapai. Seterusnya, ini pula untuk bagi beregu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani yang mempamerkan prestasi cemerlang juga menjuarai terbuka Arctic 2024 di Vantaa, Finland, dan kemenangan menyaksikan pasukan itu menambah rekod gelaran ketiga untuk tahun ini. Dan untuk aksi akhir yang berlangsung di Energy Arena, Zafir dan Nur Izzuddin bangkit daripada apabila pada awalnya ketinggalan dan untuk menggagalkan harapan pasangan Denmark Kim Astrup and Karup Rasmussen yang mempertahankan kejuaraan mereka dalam kejohanan Super 500 itu. Pasangan nombor 8 dunia berjaya mengembalikan keyakinan selepas tewas di set pertama, bangkit di set kedua dan mengheret perlawanan ke set penentuan. Alhamdulillah berjaya membuahkan hasil dan lebih manis sebenarnya kemenangan mereka ini boleh melengkapkan koleksi gelaran di semua 4 peringkat jelajah dunia, iaitu Super 300, Super 500, Super 750 dan Super 1000 kepada kedua-dua pasangan ini. Tahniah juga kita ucapkan. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua pasangan beregu negara. Dan juga sedikit kita bawakan kemas kini berkenaan beberapa kawasan yang sudah pun mula dinaiki air, dilanda banjir disebabkan oleh perubahan cuaca pada ketika ini, yang mana 3,057 penduduk daripada 925 keluarga masih terjejas akibat banjir di 6 negeri. Ini dinyatakan oleh Info Bencana JKM, yang mana 38 pusat pemindahan sementara PPS dibuka setakat pada pukul 8.30 malam tadi. Dan untuk melayari dan juga mendapatkan maklumat lanjut, boleh juga layari laman Sesawang Natma dan juga Info Bencana JKM. Alright, berita seterusnya pagi ini pastinya berkisahkan berkenaan dengan belanjawan 2025, di mana antara jangkaannya di mana kaedah khusus perlu diberikan perhatian untuk membantu belia jamin peluang kerjaya di dalam belanjawan 2025 ini. Ini antara kenyataan ini dikeluarkan oleh Presiden Adelis Kebangsaan Tuan Khairul Muzammil Ishak, di mana persaingan sangat sengit sekarang ini di pasaran,
menyebabkan siswa Azhar tidak mempunyai peluang kerjaya yang baik, ditambah pula terikat dengan pinjaman pembelajaran yang perlu dilunaskan seusai mereka menjadi graduan. Okey, dan juga satu lagi berita juga yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Menjelang Belanjawan 2025, harapan penggiat seni yang berharap industri seni dan kreatif diberikan perhatian oleh kerajaan dalam usaha meningkatkan kualiti bakat anak seni. Dan ada beberapa respon daripada penggiat seni yang dikatakan dan dikategorikan sebagai veteran dan senior dalam industri ini untuk golongan muda mendapatkan sesi mentoring ataupun perguruan yang betul bagi meningkatkan mutu dan kualiti bakat mereka, dan peruntukan seharusnya diberikan perhatian yang serius oleh pihak Kementerian Keuangan dalam Belanjawan 2025. Okey, satu lagi berita kita kongsi pada anda seketika berkenaan dengan apa yang berlaku di Asia Barat, di mana Antonio Guterres mengutuk serangan Israel di selatan Lubnan yang sekarang ini juga sudah mencederakan 5 anggota tentera UNIFIL di sana. Untuk pengetahuan anda semua, Setiausaha Agung Pertuan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres mengutuk serangan tentera Israel di selatan Lubnan yang mengakibatkan beberapa anggota pengaman UNIFIL, iaitu setakat ini 5 anggota UNIFIL yang terlibat ataupun cedera. Jurucakapnya Stephanie Dujarric menegaskan bahawa anggota UNIFIL dan premisnya tidak seharusnya menjadi sasaran, dan beliau turut berkata bahawa serangan terhadap anggota pengaman merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa dan boleh dianggap sebagai jenayah perang. Okey, itu antara perkembangan terkini kita kongsikan. Boleh layari laman Instagram dan juga media sosial Berita RTM dan juga RTM Malaysia untuk mendapatkan perkongsian lanjut. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Ya, jangan ke mana. Memberi jaminan kepada semua orang, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga, penggal ketiga secara langsung Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Oktober hingga 12 Disember 2024 dan di Dewan Negara pada 2 Disember hingga 19 Disember 2024. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Tingkap dan pintu untuk kekal dingin dan lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Tular kononnya DBKL tak kisah dengan penggunaan bahasa Cina pada papan tanda beberapa premis perniagaan di Bukit Bintang. Pengguna TikTok itu turut persoal keberanian pihak berkuasa tempatan tersebut untuk ambil tindakan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati perkara itu ada dapat perhatian pihak berkaitan. Menurut DBKL, operasi terhadap premis dimaksudkan telah dibuat. Tindakan penguatkuasaan dilakukan mengikut Undang-Undang Kecil Iklan Wilayah Persekutuan 1982. Tempoh 14 hari diberi kepada pemilik premis untuk turunkan iklan. Jika ingkar, tindakan denda menanti dan lesen perniagaan juga boleh ditarik. Usah cetus kegusaran, tak perlu cipta dakwa-dakwi mengarut. Mencipta persepsi palsu tak datangkan faedah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Selamat pagi, Malaysia.
Ya, baik, kita bersua kembali. Seperti kebiasaan, Selamat Pagi Malaysia akan berlintas langsung juga bersama dengan sahabat-sahabat kita di Konti Radio. Ya, Konti Radio untuk pilih pada pagi ini iaitu Langkawi FM. Untuk segmen seleksi pagi hari ini, kita nak terus saja bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Cici, yang difahamkan akan berkongsi berkenaan program sempena sambutan ulang tahun Langkawi FM yang ke-31. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai Ismail dan juga Syuhaida di studio. Cici di sini akan tempat anda dari Pulau Langkawi, Pulau Legenda. Hai, selamat pagi. Dan untuk seleksi pagi hari ini kan live di Kaca TV kan di Selamat Pagi Malaysia dari Pulau Langkawi, dan Cici nak kongsikan beberapa program lah kan. Sempena kita live, bukan senang nak masuk TV kan. Okey, untuk yang pertamanya Cici nak kongsikan berkenaan dengan sambutan ulang tahun Langkawi FM yang ke-31, yang mana Radio Malaysia Langkawi FM bakal menyambut ulang tahun ke-31 pada 1 November ini. Jadi bagi memeriahkan sambutan dan juga menghargai pendengar dan juga penyokong-penyokong kami di sini, Langkawi FM bakal mengajukan mini showcase Nostalgia at 93. Bakal berlangsung pada 1 November 2024 di Langkawi Outboard pada maksiat bermula pukul 9 malam. Jadi kepada anda yang duduk luar Langkawi pun kan nak datang memeriahkan lagi sokongan, memberi sokongan kepada kami, nak bagi orang kata nak memeriahkan acara kami, silalah ya. 1 November ini di Langkawi Outboard di Padang Maksirat. 1 November bakal menampikan artis jemputan Bagio, Ani Mayuni dan juga Syazwan Syahmi kan gitu. Siapa tak kenal artis-artis tempatan ni kan. Dan kami juga tidak lupakan artis tempatan juga, iaitu kumpulan Sandy Bang. Okey, dan untuk makluman anda semua juga, tema tahun 93 ini diangkat untuk mengimbas kembali nostalgia sejak Radio 3 Langkawi mula bersiaran pada tahun 1993. Saya nak kongsikan juga lah kan sedikit sejarah penubuhan Radio Malaysia Langkawi FM ini, yang mana cadangan penubuhan Radio Pelancongan Langkawi oleh Jemaah Menteri pada 25 Ogos 1993. Okey, berdapat di Pejabat Penerangan Daerah dan dilancarkan oleh Pegawai Daerah Langkawi. Baik, yang seterusnya Cici juga nak kongsikan berkenaan dengan Iron Man Malaysia 2024. Baru sahaja melabuhkan tirainya kan. Iron Man Malaysia 2024 dan juga Iron Man 70.3 Langkawi baru sahaja melabuhkan tirainya pada hari Sabtu lalu, yang mana pada kejohanan kali ini juara baru bagi kategori lelaki dan wanita telah pun dinobatkan. Kan hak mana tengok berita, hak mana follow, sahih tahu siapa pemenang-pemenang Iron Man Malaysia 2024. Fernando Toldi dari Brazil dinobatkan selaku juara Iron Man Malaysia yang baru. Dan juga atlet dari Australia, Regan Holke, selaku juara wanita. Dan kejohanan tahun ini juga berjaya menarik lebih 1,800 atlet dari 51 buah negara. Okey, terbahagi kepada dua kejohanan seperti biasa, Ironman Malaysia 2024 dan juga Ironman 70.3 Langkawi 2024 Half Marathon. Memang kuatlah orang kata kan. Baik, saya kira setakat itu sahajalah untuk saya kongsikan kepada anda semua menerusi Kaca TV. Terima kasih kerana sudi memberi peluang kepada Langkawi FM masa hari ini kan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Okey, cukup ceria gambaran yang dibawakan oleh DJ Cici pada pagi ini, dan terima kasih Langkawi FM membawakan kemas kini apa yang berlaku di Langkawi dan juga khususnya perkembangan terkini Langkawi FM. Anda boleh layari di media sosial Langkawi FM. Ya, okey, untuk perbincangan pertama kita di Sensat Pagi Malaysia hari ini, kita nak berkongsi pada anda berkenaan dengan TVET. Tapi lazimnya memang TVET ni kita kaitkan dengan pendidikan lah. Cuma kita nak kongsi bagaimana sebenarnya pendidikan TVET ini boleh membantu untuk melestarikan alam dari struktur kemahiran yang ditawarkan oleh graduan-graduan TVET ini. Jadi lanjut berkenaan dengan topik ini, kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Landscape Architect Dr. Farah Diba binti Badru Hisham, Ketua Unit Teknologi Hijau Politeknik Nilai. Okey, terima kasih Doktor bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, sebelum kita memulakan perbincangan kita, mungkin Doktor boleh kongsikan bidang kepakaran yang diajar ataupun yang
dilalui serta bidang yang diberikan perhatian oleh doktor sendiri selaku landscape architect, doktor? Terima kasih kepada Shu dengan Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertamanya saya mewakili Politeknik Nilai dan mewakili Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi untuk menjemput kami berkongsi tentang aktiviti-aktiviti hijau yang dilaksanakan di Politeknik dan Kolej Komuniti. Berbalik kepada soalan Ismail tadi, saya bermula dalam bidang landscape architecture dan kemudian menyambung pengajian di Master Alam Sekitar dan seterusnya menyambung PhD di dalam bidang landscape itu sendiri dan spesifikasinya kepada bidang low carbon, sustainability dan pembangunan mapan. Okey, jadi bagaimana TVET dan juga kepakaran doktor sendiri digabungkan untuk menghasilkan graduan-graduan yang berkemahiran tinggi dan dalam masa yang sama kemahiran mereka itu digunakan untuk melestarikan alam sekitar? Okey, terima kasih kepada soalan itu. Saya rasa semua orang tahu di mana TVET Politeknik dan Kolej Komuniti di Malaysia ini merupakan pengeluar tenaga mahir yang paling banyak di Malaysia. Dan kami sekarang ini mempunyai 36 buah politeknik dan 106 buah kolej komuniti. Dan salah satunya dinilai. Ya, salah satu dinilai. Dan di Politeknik Nilai kami mempunyai 3 jabatan utama iaitu Jabatan Perdagangan, Jabatan Mekanikal dan yang paling menarik, the only program yang ada dalam sistem Politeknik dan Kolej Komuniti adalah Jabatan Agro, Teknologi dan Bioindustri yang menawarkan Diploma Teknologi Horticulture Landscape dan Diploma Bioteknologi. Wow, dalam konotasi diploma itu saya kira ada 3 bidang keutamaan, horticulture, landscape dan agroteknologi. Jadi bagaimana penawaran subjek-subjek pembelajaran ataupun kemahiran-kemahiran TVET dalam kursus yang dinyatakan oleh doktor tadi? Okey, sebenarnya kami di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti sentiasa komited dalam melaksanakan, dalam melahirkan tenaga mahir dan seiring dengan kelestarian alam sekitar. Sebab itulah program-program yang ditawarkan banyak pergi ataupun menjurus ke arah kemampanan. Dan di dalam plan Hala Tuju Transformasi Politeknik juga 2023 hingga 2030, kami telah menggariskan tentang pembinaan kurikulum hijau. Itu bermaksud kami optimis terhadap mendukung aspirasi negara ke arah pembangunan matlamat SDG lah yang seperti kita tahu Sustainable Development Goal. Okey, ini di depan saya ni bukan saja-saja kita bawakan. Dia bukan perhiasan sementara, tetapi ini adalah hasil tuaian yang dihasilkan daripada proses pembelajaran dan juga proses ratifikasi pembelajaran dan juga kursus. Ini produk yang dihasilkan dan juga ditanam oleh anggur ni baru pagi tadi harvest sebelum datang ke sini. Segar dari ladang. Boleh memang perbezaan dia boleh bau pun lain, rasa pun lebih manis sebab dia ditanam di Malaysia kan. Bagaimana teknologi yang diguna pakai terutama di fakulti untuk para pelajar di bawah kolej komuniti? Sebenarnya kami di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti kita ada satu blueprint sejak 2015 lagi di mana blueprint Smart Green Policy 2020 sehingga 2026 menggariskan 7 bidang tujuan utama. Dan bidang tujuan yang ketiga adalah tentang pengurusan alam sekitar dan landscape. Dilaksanakan mengikut blueprint tersebut merupakan terdapatlah injection of teknologi, IoT dan lebih cantiknya sebab di Politeknik Nilai kita ada Jabatan Mekanikal yang akan menyahut untuk teknologi IoT tersebut, machinery dan sebagainya, dan kita ada Jabatan Perdagangan pula yang akan mempromosikan dan mengkomersialiskan segala produk-produk yang ada. Dan pada pagi ni juga kita nak highlightkan dan
kami di Politeknik Nilai terutamanya optimis dalam mendukung tujuan ketiga iaitu pengurusan alam sekitar dan landscape, di mana minggu hadapan ni kami mengadakan kempen penanaman pokok, kempen penanaman 100 juta pokok. 100 juta pokok, betul. lokasinya ialah di di Kompleks Pendidikan Bandar Enstek. Bandar Enstek. Itu bandar sedang membangun. Ya, betul. Membangun tu, banyak kawasan perumahan sedang membangun di kawasan sana di Bandar Enstek tu. Okey, jadi apa agaknya respon graduan-graduan memandangkan diploma ini hanya ditawarkan di Polisisi Nilai saja kan? Jadi mungkin akan ada lebih banyak permintaan selepas. Tapi setakat ini apa kejayaan yang dilakar selain daripada hasil-hasil tuai yang di hadapan kami ini yang kita boleh dapatkan daripada pelajar di bawah diploma ini? Okey, berbalik kepada soalan tadi, dia sebenarnya keberhasilan di akhir. Tapi dia bermula dengan program-program yang dilaksanakan. Seperti minggu depan kita akan laksanakan kempen penanaman 100 juta pokok di mana kerjasama daripada industri, Tenaga Nasional Berhad, alumni, pihak alumni yang telah pun menjadi usahawan tani, mereka datang kembali dan menyumbangkan pokok untuk kita tanam bersama-sama. Dan akhirnya proses-proses ini yang akan membentuk dan menghasilkan graduan yang bukan saja mahir dalam bidang-bidang tertentu, tetapi mereka menjadi modal insan. Sebab kita tahu mereka akan keluar dan menjadi khalifah di muka bumi ini kan. Dan untuk kempen minggu hadapan ni, kita boleh renungkan sekiranya kita menanam satu pokok, dia bukan saja memberi manfaat kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi sebenarnya kita, badan-badan kerajaan, badan-badan swasta, institusi pendidikan mampu untuk mengubah masa depan generasi akan datang. Okey. Doktor, kita sedia maklum hasrat di peringkat global maupun di peringkat tempatan adalah Sustainable Development Goal ataupun kemampanan secara peringkat global. Jadi bagaimana TVET ini menjadi satu platform yang menyediakan ruang ke arah kita mencapai hasrat dan juga tujuan kerajaan bukan sahaja kepada SDG tetapi juga memperkasakan industri pertanian, sumber makanan, keterjaminan makanan dan juga landscape dalam konteks pembelajaran secara berfokus dan juga secara ilmiah seperti bidang TVET ini. Okey, saya setuju dengan kenyataan tersebut. Sekarang ni semua pelajar perlu faham tentang Sustainable Development Goal. Bukan itu saja, malah sekarang dunia telah bergerak kepada ESG, Environmental Social Governance. So ESG akan memegang ekonomi. Jadi para pelajar perlu didedahkan dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan SDG, ESG dan selepas ni kita pun tak tahu 3P planet dan sebagainya. Jadi bagi saya TVET merupakan pemacu utama ataupun penggerak yang bakal membawa para pelajar ini melalui pelan-pelan transformasi dan blueprint yang telah dikeluarkan. Dan seperti yang saya beritahu daripada awal tadi, kami di Politeknik dan Kolej Komuniti memang sentiasa align dan mendukung matlamat negara, terutamanya yang paling hampir dalam mencapai matlamat pembangunan negara 2030 SDG. Untuk menggalakkan lagi ibu bapa dan juga anak-anak di luar sana untuk melanjutkan pengajian mereka dalam bidang kemahiran terutama diploma yang doktor kongsikan ini, apakah antara bidang kerja yang mereka boleh ceburi dan apa kelebihannya sekiranya mereka menyertai bidang kerja tersebut di bawah pendidikan dan juga pembelajaran di bawah TVET ini? Okey, kami di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti menggariskan beberapa pelan strategi. Antaranya adalah di samping melahirkan graduan TVET yang berkualiti, kita mencakupi semua sehinggalah melahirkan usahawan yang berjaya. Jadi kita membuka banyak peluang kepada para pelajar sekiranya beliau tidak bekerja dengan company-company yang besar dan sebagainya, beliau boleh mencuburi dalam bidang usahawan. Contohnya yang paling hampir adalah bidang Diploma Teknologi Horticulture Landscape lah, di mana kita memberi ruang pendidikan supaya pelajar mempelajari teknologi-teknologi terkini seperti yang latest lah, yang penanaman anggur di Malaysia. Dan saya rasa bila mereka keluar, itu merupakan satu opportunity ataupun peluang pekerjaan yang besar untuk mereka, sama
sama ada menjadi tenaga pengajar, pusat latihan ataupun pengeluar anggur di Malaysia. Tapi ada tak kaitan, sorry Ismail, soalan susulan tiba-tiba keluar dekat otak tu. Terus pada soalannya. Penggunaan media sosial sekarang kan. Kita memang ada platform tu. Cumanya mungkin pelajar di luar sana rasa yalah budak-budak sekarang kan dia nak something yang komersial, yang orang kenal, yang orang lihat. Jadi kita perlu korelasikan dengan penggunaan media sosial. Adakah ini juga turut dididik dan diajar penggunaan media sosial kepada graduan-graduan TVET? Ada. Di dalam pembangunan kurikulum kami, kami seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, kita bukan sahaja melahirkan pelajar yang berkemahiran dalam bidang tertentu, tetapi kita nak melahirkan modal insan. Maksud modal insan tu adalah kita ada injection of subjek-subjek seperti pengkomputeran, teknologi dan juga keusahawanan, di mana semua subjek perlu mengambil subjek keusahawanan, sama ada dia menjadi satu subjek ataupun dia adalah topik di dalam subjek. Elektif lah kira. Yes, betul. Sub-elektif lah. Betul. Doktor, saya juga ingin mendapatkan respon dan juga jawapan balas daripada doktor berkenaan proses perbandaran atau urbanisasi dan juga penubuhan bandar hijau yang mungkin memerlukan lebih banyak kemahiran seperti yang dilahirkan oleh graduan TVET. Jadi apakah dengan perkembangan industri seperti ini dan juga perkembangan kehendak seperti itu telah pun membuka laluan untuk graduan TVET ini mendapatkan lebih banyak ruang pekerjaan dalam konteks pekerjaan kontemporari, doktor? Betul. Sekali lagi saya bersetuju dengan kenyataan Ismail. Sebab dia align dengan isu-isu semasa yang kita hadapi sekarang. Bila Ismail sebut tentang konteks pembandaran, dia melibatkan tentang bagaimana pokok-pokok tumbang di bandar-bandar besar di Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini merupakan prospek kerjaya akan datang yang kami dah melihat dan kami menuju ke arah itu. Di mana bila kita melihat skop alam semula jadi sahaja, dia melibatkan beberapa kementerian dan kami adalah sebagai tenaga pengajar, pelaksana dan pemberi didikan di peringkat awal kepada para pelajar ni. Jadi saya merasakan kami di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti memang sentiasa membuka ruang kepada job prospek yang baru. Contoh seperti pembandaran tadi, mungkin kita akan ada job prospek berkaitan dengan arboriculture kan, dan mungkin ada juga berkaitan dengan macam hari ini untuk diploma teknologi horticulture dan landscape ni berkaitan dengan isu keterjaminan makanan negara sekarang. Jadi kita sentiasa seiring dengan dasar-dasar dan juga isu-isu semasa di dalam negara. Ringkas, apakah kelayakan diperlukan sebenarnya untuk para pelajar menyertai diploma teknologi horticulture dan landscape ini? Para pelajar kita buka dalam banyak peringkat. Kita ada lepasan daripada SPM. Kita juga menerima pelajar daripada lepasan CJ College Community sendiri dan juga daripada lepasan institusi pengajian yang lainlah di peringkat CJ untuk sambung ke diploma. Untuk mengetahui syarat yang dengan lebih lanjut, sebab kita ada banyak badan akreditasi. Kita ada MQA, kita ada lembaga MBOT juga yang mengakredit kita punya kurikulum, dan kita ada juga lembaga seperti ITEC, engineer kan. Jadi dia mempunyai syarat-syarat kemasukan yang berbeza. Jadi boleh melayari laman web kami dan di situ terdapat lebih banyak program yang terbuka untuk pelajar-pelajar di luar sana untuk melihat program-program kemahiran yang sesuai dengan mereka, dan kami menjanjikan teknologi-teknologi terkini seperti inilah. Siapa sangka kan anggur boleh ditanam di Malaysia, tapi kita dah ke arah itu dan berjaya melaksanakannya. Saya nak rasa anggur ni sebelum masa habis lagi 1 minit. Memang sebab ini tapi comelnya anggur dia, tengok. Yes, dia memang akan rasa bau pelayan. Makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Tengok anggur ni comel gila. Sekecil. Sehari kalau kita tengok dekat market saiz besar kan. Tengok. Ni memang 100% dekat tanam dekat mana ni? Di Kalayan ini memang di Rumah Anggur Politeknik Nilai. Politeknik Nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mempelawa kepada sesiapa yang ingin datang melihat sama ada boleh untuk menuntut ilmu. Kita setakat ni telah didatangi lebih daripada 300 institusi untuk datang melihat dan juga mempelajari teknik-teknik. Kalau di Politeknik Nilai kita ada ramai pensyarah pakar yang diketuai oleh Encik Muhammad Ashraf. Live. Itulah dia. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tolak rezeki.
Ada bau kan? Kalau anggur di luar sana tak ada bau kan? Pagi tadi. Yes. Dia ada that essence yang aroma. Betul. Fresh punya aroma kan? Satu lagi. Itulah perbezaannya. Kita boleh beza. Sudah. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Itulah dikatakan seperti perumpamaan berbudi kepada tanah. Kita akan mendapat hasilnya. Betul. Terima kasih Landscape Architect Dr. Farah Giba binti Badul Hisham, Ketua Unit Teknologi Hijau Politeknik Nilai bersama dengan kami pada pagi ini. Kita doakan selamat maju jaya Okey, untuk terima kasih. anjuran dan juga pelaksanaan program TVET di Politeknik dan juga penawaran program-program sedemikian. Okey, kita nak break seketika, kembali selepas ini ada topik menarik lagi yang kami akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana. Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadang-kala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan. Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial. Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial. Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection (PDA). Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang. Hello, dengar sini baik-baik. Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa. Hentikan obsesi, jaga privasi anda. Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda. Okey, dengan gelak tawa seorang penipu ataupun skamer itu memberi amaran awal supaya kita berhati-hati dengan segala tingkah laku yang mencurigakan secara dalam talian. Ya, betul. Tapi tuntun di Selamat Pagi Messi itu tak ada scam lah ya. Semua kita bagi maklumat-maklumat yang sahih. Berkenaan skamer. Maklumat berkenaan skamer yang kita kongsikan dan juga kita tujukan bersama dengan anda. Ya. Okey, kita nak ke mana selepas ini? Kita nak bawa anda semua ke Pahang. Cerita pagi dari sana. Yang saya difahamkan pada pagi ini, rakan pelapor kita Fatin Naswar Rashid akan berkongsi berkenaan dengan aktiviti mengemping padi dan juga berkubang warisan budaya di Pahang. Silakan. Ya. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cerita pagi dari Pahang hari ini saya nak kongsikan kepada anda sedang berlangsungnya ketika ini Pesta Mengemping dan Berkubang yang diadakan di Kampung Pahang Tua Pekan Pahang. Dan untuk pengetahuan anda juga, Pesta Mengemping ini adalah antara merupakan salah satu daripada tarikan pelancongan di negeri Pahang, dan keunikan penggunaan elemen tradisi dan juga kaedah lesung kayu dalam proses pembuatan yang menyebabkan ia terus dikekalkan sehinggalah ke
hari ini. Dan program tahunan yang sebenarnya telah pun masuk tahun musim yang ke-9, penganjurannya ini nampaknya begitu meriah kerana dihadiri oleh penduduk setempat untuk pagi ini, yang mana mereka telah pun memenuhi di ruangan kampung Pahang Tua Pekan Pahang ini seawal jam 7.30 pagi lagi, dan juga turut dihidangkan dengan pelbagai aktiviti sukan yang mana ianya sesuai untuk semua lapisan umur. Dan jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita akan bersama seketika dengan Ketua Penghulu bagi Kampung Pahang Tua Pekan Pahang ini, iaitu Encik Rohaizat bin Abdul Razak. Assalamualaikum Encik Rohaizat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya, Tok? Alhamdulillah. Kita nak tanya juga, Tok, soalan yang pertama ini, apa sebenarnya maksud moh mengemping padi dan juga berkubang ni? Mungkin juga ada di antara penonton di luar sana kan, Tok, yang tak tahu apa maksud ngemping dan berkubang ini. Jadi mungkin Tok nak kongsikan kepada penonton kita. Okey, terima kasih saudara pengacara. Sebenarnya moh mengemping ni adalah acara mengemping padi. Moh tu adalah perkataan bagi orang Pahang yang boleh dimaksudkan sebagai datang ataupun kemari. Moh mengemping. Mengemping padi inilah kita membuatkan dia sebagai emping daripada padi. Ini adalah satu tradisional yang berbentuk upacara tradisional. Apabila musim menuai, mereka akan melahirkan rasa gembira mereka dengan mengemping padi untuk membuat emping dan dimakan beramai-ramai bersama keluarga. Ya. Untuk masuk berkubang pula ialah kita menyediakan sukan tradisional di kawasan paya dan mereka akan berkubang di dalam paya seperti bola tampar, pukul bantal, dan juga kita nanti ada perdau itik ataupun tangkap itik maksudnya. Okey. Jadi adakah pesta ini juga diadakan setiap tahun, Tok? Ya, pesta ini telah diadakan setiap tahun sejak tahun 2016, tetapi kita terhenti seketika semasa COVID-19 tempoh hari, dan inilah kali pertama kita menyambung balik pesta ini, dan saya rasa alhamdulillah sambutannya sangat menggalakkan, memang dinanti-nantikan dan memang dirindu-rindukan oleh penduduk tempat dan juga pelancong. Ya, saya juga turut lihat dimeriahkan. Saya rasa lebih daripada 1,000 orang juga yang hadir pada hari ini sebenarnya, Tok. Tapi kita nak tahu juga, selain daripada moh mengemping, ada juga tak pertandingan menarik yang diadakan untuk hari ini, salah satunya, Tok? Ada, memang ada pertandingan menarik. Kita daripada pagi tadi, kita telah menyediakan pertandingan seperti damaji gergasi, dan kita ada bowling kelapa, kita ada pertandingan memancing, kita ada juga fun run yang berlari di sekitar sawah yang indah ini. Kita ada juga bola tampar di dalam paya. Kita ada sekarang sedang berlangsung pukul bantal. Mereka bertempur di paya untuk menjatuhkan lawan masing-masing, dan kita juga ada menangkap ikan yang kita panggil menggagau. Menggagau ni maksudnya kita lepaskan ikan, banyak ikan tu, dan mereka akan turun ke dalam air untuk menangkap ikan tu dengan tangan. Dan nanti kita ada juga perdau itik. Perdau itik ni kita juga di dalam paya nanti kita akan lepaskan itik dan mereka akan mengejar beramai-ramai itik ini. Okey, alright. Baik, itu dia menariknya. Dan kalau anda lihat di belakang saya ini sebenarnya sedang berlangsungnya mengemping padi. Jadi itu adalah antara yang menariknya sebenarnya kami bawakan kepada anda dari Kampung Pahang Tua Pekan Pahang ini. Jadi itu saja cerita pagi saya yang dapat saya kongsikan kepada anda. Kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Ya, terima kasih cerita pagi Pahang, dan seterusnya kita juga akan bercakap berkenaan suatu persidangan khususnya dalam konteks komunikasi, kewartawanan, penyiaran yang ini memberikan ruang untuk kita melihat bagaimana hala tuju penyiaran, kewartawanan dan juga bidang-bidang seumpamanya itu boleh diperluas dan juga dirakan rasa untuk memastikan agar mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang ini akan mendapat ruang dan juga peluang yang lebih banyak dan juga lebih meluas. Juga lanjut berkenaan persidangan yang dikongsikan oleh Ismail adalah berkenaan AMMIEF 2024. Lanjut berkenaan dengan persidangan ini, kita bersama dengan dua orang tetamu di studio, iaitu Encik Roslan bin Arifin, pengarah IPTA, iaitu Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, ringkasnya IPTA ya. Juga kita bawakan Profesor Insinyur Dr. Muhammad Syukri bin Abdul Majid, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNIMAP. Okey, terima kasih Doktor. Terima kasih Tuan Roslan bersama dengan kami pada pagi ini. AMMIEF 2024. Apa yang akan kita sajikan dengan AMIEF ini?
Okey, terima kasih pengacara Banjir Sabah. Pertama kali terima kasih jemput kami. Sama-sama. Kita nak ceritakan mengenai satu forum. Ya. Forum adalah forum dalam kata singkatannya forum berkaitan dengan media lah, industri media dan juga dengan kata pendidikan media. Jadi di sinilah katakan IPTA dan juga UNIMED kami bergabung tenaga lah dalam konteks mengadakan forum. Forum ni juga adalah forum yang bertaraf antarabangsa jugalah. Di mana kita melibatkan juga bukan saja daripada Malaysia tapi kita melibatkan daripada Indonesia dan juga daripada Thailand. Jadi dalam konteks akademiknya. Jadi kita penganjuran kali ini sebenarnya tak dapat lari sebenarnya tadi kita sebut mengenai IPTA tu kan. Namanya penyiaran dan penerangan. Jadi ramai yang tak sedar bahawa IPTA ni dah lebih pada 53 tahun dah wujudnya kan. Kita pun jiran lah kira IPTA dan RTM di sini kita berkongsi di Angkasa Puri ni. Dan satu kawasan yang mana kita tak dapat lari daripada kata peranan IPTA itu sendiri. IPTA dan juga media dan juga kata komunikasi ni berpisah tiada. Kan apabila kita menjadi tenaga pengajar utama bagi RTM juga di mana asalnya dulu kita wujudkan untuk media penyiaran. Jadi kita daripada masa ke semasa kan kita telah mengembangkan diri kita untuk juga membantu orang kata media lain termasuk media cetak. Jadi kembali pada forum ini, jadi tujuannya adalah untuk kita memberi pendedahan kata kepada media sekarang mengenai peranan mereka hari dulu lain. Sekarang lain. Kita begitu cabaran yang besar sekarang ni. Kita kalau kita membaca atau mengikuti perkembangan media negara, kita dapati begitu banyak cabaran. Hari ini orang kata media sosial kian meningkatkan diri lebih utama daripada mainstream lah. Jadi itulah orang katakan bahawa IPTA ni daripada orang kata tidak tak dapat sering mendekatkan diri kita dengan media, dengan industri media dan juga dengan akademik yang melahirkan kata graduan-graduan ni. Kita dekatkan diri kita. Antaranya kita antara fungsi-fungsi media, fungsi-fungsi IMTA yang ada, kita juga orang kata bersama dengan akademik dan juga industri, kita orang kata menggubal kod etika kewartawanan. Yang mana baru tahun ini juga kita telah melancarkan buku itulah. Ini kita kerjasama dengan ada industri dan juga dengan media. Dan selain daripada itu kita juga mendekatkan diri kita juga dengan orang kata kelompok mereka practitioner. Ahli-ahli wartawan contohnya. Apabila kita menjadi juga antara membantu dalam penganjuran Hari Wartawan Nasional. Asal kata kita wartawan ni telah tentu hawana ni dekat di hati kita. Jadi alhamdulillah lah kata daripada fungsi-fungsi ni maka kita dapati bahawa kita perlu ada satu forum yang mana kita membincangkan mengenai keperluan industri hari ini. Dan juga bagaimanakah UNIMED contohnya dan juga institusi tempatan yang lain yang mempunyai tenaga pengajar dan juga pelajar sendiri, bagaimana kita dapat membantu mereka untuk orang kata bersedia pada masa hadapan dalam konteks menyediakan diri kita, contohnya silibus pendidikan. Kalau kita nak di wartawan kita dulu belajar kan. Tapi hari ini wartawan tak macam dulu tahun 80-an, tahun 90-an. Jadi inilah usaha-usaha kita di mana kita harapkan melalui forum ini industri dan juga institusi dapat menyediakan diri mereka menghadapi cabaran yang akan datang. Itu sedikit sebanyaklah. Pendidikan ni perlu diberikan terutama sekarang ni dengan percambahan teknologi yang cukup maju dan juga laju. Wartawan komuniti semakin banyak, semakin bercambah. Jadi mereka perlu mendapatkan pendidikan yang baik sebenarnya. Jadi apakah antara topik-topik utama yang akan dibincangkan sewaktu forum nanti? Prof, boleh kongsikan dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami berdua lah pagi ni. Okey, kembali pada soalan tadi sebenarnya basically fokus utama forum ni adalah kita macam Encik Roslan kata tadi, kita nak kumpulkan ahli akademik dan juga pengamal ataupun pemain industri dalam bidang media untuk bersama untuk kita berkongsi bincangkan masa depan hala tuju pendidikan media dan juga keperluan industri media sendiri. How kita nak dapatkan jurang antara keperluan industri dan juga
kurikulum atau pendidikan media yang kita laksanakan di dunia akademik ataupun di universiti. So those antara benda yang kita akan dibincangkanlah, especially seperti cabaran-cabaran yang dinyatakan tadi, cabaran-cabaran globalisasi, cabaran-cabaran berkenaan dengan digitalisasi, digital literasi among youngsters dan sebagainya. So AI dan sebagainya. Macam mana kita introduce AI dalam kurikulum, at the same time ianya sampai ke matlamat untuk mengeluarkan tenaga kerja industri media terkehadapan basically yang tersedia industri di masa hadapan. So those are things that benda yang kita akan bincangkan dan lebih mendalam, dan hopefully dengan adanya forum ni kita dapat bincangkan juga bagaimana kita laksanakan amalan terbaik in term of best practice among di negara Malaysia, di Thailand dan juga di Indonesia, dan kita dapat berkongsi in term of pelaksanaan tersebut, dan hopefully kita dapat selaraskan dan seragamkanlah pelaksanaan tersebut between untuk kita pertingkatkan perkasakan media ataupun industri kreatif di rantau inilah. Tuan Roslan, kita sudah menyaksikan mandat penyerahan kepengurusian ASEAN yang diserahkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atau kepada Malaysia pada minggu yang lalu. Jadi ini dikira sebagai seiring apabila kita menjadi tuan rumah ASEAN, pengerusi ASEAN, dan juga ASEAN Media ataupun media ASEAN yang akan diperkasakan pada tahun 2025. Jadi bagaimana ini membuka satu ruang pembuka tirai kepada ASEAN Summit ataupun kepengurusian ASEAN pada tahun 2025. Itulah apa ni, kita memang memawarkanlah kepada masyarakatnya. Sebenarnya menjadi kebanggaan kita lah. Kita dah sebelum ni dah jadi pengurusi ASEAN tak kurang daripada 5 kali dalam konteks sejarah ASEAN. Jadi tahun depan kita akan mempengurusikan balik ASEAN. Iaitu di mana ASEAN ni amat penting lah dalam konteks Malaysia juga, dalam konteks media juga. Bila kita mempengurusikan ASEAN, maka kita akan membuatkan satu perbincangan, satu forum yang utama bagaimana untuk membantu ASEAN, negara-negara ASEAN, negara-negara jiran kita untuk bersedia pada orang kata cabaran masa depan. Kita ada banyak bidang, banyak industri dan banyak orang kata hala tuju yang perlu kita lihat sebagai ASEAN. Jadi IPTA mengambil kata peluang ini. Dan kata tahun depan kita akan membincang mengenai media. Sudah tentu Kuala Lumpur akan menjadi center lah, menjadi pusat. Jadi ini sebenarnya orang kata pembuka tirai. Perbincangan mengenai bagaimanakah media-media ASEAN bersedia untuk orang kata menghadapi cabaran macam mana kita katakan. Cabarannya media ASEAN ini bagaimana mereka nak berfungsi lebih baik. Bagaimana contohnya untuk menyelamatkan industri. Kita pun sedar bahawa contohnya dari Malaysia, ada banyak juga media-media yang menghadapi masalah apabila tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi semasa. Jika kita tak dapat bersedia, kita akan ditutup, dan mungkin skala pun makin kecil. Dan itu sebab kita lihat bagaimana ASEAN, kita berbincang contohnya pada forum ini juga, kita melibatkan Indonesia dan juga melibatkan Thailand, bagaimana untuk kita berfikir dan kaedah untuk kita bersedia, orang kata industrinya bagaimana, universitinya bagaimana, untuk kita orang kata sama-sama sepakat. Kalau kita dapat satu formula contohnya, bolehlah kita kongsi. Orang kata kita sama-samalah mencari formula yang baik bagi membolehkan orang kata ASEAN dan medianya orang kata sama taraf dengan di peringkat benua atau perantau lain. Itulah hasrat sebenarnya forum ni lah. Menilai kepada keperluan pembelajaran yang berkaitan dengan media sosial, bagaimana forum ini boleh memberikan manfaat kepada para pelajar dan juga tenaga pengajar di Malaysia? Sebenarnya antara aspek yang kita hasil daripada forum yang kita expect daripada program ini adalah dua aspek. One is pelajar, dan seterusnya yang keduanya adalah pendidik sendiri. So in term of pelajar, kita nak pelajar ni dia aware in term of keperluan industri, in term of apa yang skill set yang perlu diorang ada, knowledge yang perlu diorang ada untuk menjadi pemain industri media di masa hadapan, supaya mereka berjaya dalam industri media. So those are something that yang kita nak pelajar dapatlah daripada hasil forum ini. Manakala daripada sudut pendidik pula, kita nak pendidik kita
juga aware dengan keperluan-keperluan industri supaya dia dapat integrasikan keperluan-keperluan tersebut dalam modul-modul pembelajaran mereka, in terms of dia punya pelaksanaan delivery dan sebagainya, supaya dapat menghasilkan graduan-graduan yang actually mempunyai all the skill set yang diperlukan lah, supaya menjadi tersedia industri ready lah maksudnya. Ya. Bila bercakap tentang industry driven ataupun sudah bersedia dengan industri ini, kita tidak boleh menafikan para pelajar sekarang terdedah dengan pelbagai skill dan juga kemahiran kerana banyak platform yang disediakan untuk mereka untuk belajar secara kendiri. Tetapi isunya adalah bagaimana menyesuaikan dengan kod etika kewartawanan, etika penyiaran dan juga budaya kerja penyiaran yang ada di Malaysia pada ketika ini. Jadi mungkin ini adalah satu bentuk platform dan juga ruang untuk kita sedar ilmu itu sudah dimiliki oleh para pelajar ini, tetapi menterjemahkan ilmu dan kepakaran itu kepada kehendak industri. Tuan Razlan. Itulah sebenarnya sebenarnya betul. Apabila kita bercakap mengenai persediaan kita kan, itu tadilah menyesuaikan keadaan. Tidak lagi pada kita menyesuaikan keadaan 30-40 tahun dulu kan. Sebab itu IPTA kita juga mengambil peranan yang proaktif lah. Sebab kita sebagai institut latihan awam yang fokus kepada komunikasi, iaitu bawahnya media dan segala-gala industri. Jadi kadang kita juga melihat kenapa kita tidak berkongsi pengalaman. Contohnya baru ni kita juga telah mengadakan satu forum antarabangsa Kita menjadi penganjur bersama dengan Asia Pacific Broadcasting Development ataupun AIBD yang juga ditempatkan bersama dengan IPTA dan juga dengan ASEAN Broadcasting Union ABU yang begitu sinonim dengan nama penyiaran. Jadi kami telah mengadakan satu forum berbincang bersama-sama. Kita menjemput tak kurang daripada 300 mereka daripada industri yang datang daripada luar negara, seluruh dunia. Kita berkumpul di Kuala Lumpur untuk kita berbincang. Kat sini kita cuba mendapatkan pemahaman yang baik. Bagaimanakah cabaran mereka juga, bukan di peringkat di Kuala Lumpur saja, tetapi bagaimana contohnya di peringkat Eropah. Bagaimanakah yang datang, termasuk juga daripada Russia sendiri baru ni, daripada ASEAN Timur semua ni. Jadi kita cuba fikirkan dan kita dapati bahawa memang kita mempunyai agak persamaan bagaimana untuk kita melangkah lanjut. Hari ini cabaran kita adalah, contohnya lah mudahnya, bagaimanakah untuk menggunakan AI, kan, kecerdasan buatan kita panggil. Bagaimanakah untuk media adapt to this teknologi. Kalau kita tak dapat sesuaikan diri kita, maka kita akan ketinggalan. Maka disebabkan itulah, maka teknologi ini kita juga untuk adapt, tetapi pada skala mana? Sudah tentu kos menjadi masalah lah. Kalau media survival hari ini ada menaiki kos. Itu sebabnya kita dapati bahawa tak ada lagi lah surat khabar yang datang kat pintu depan rumah kita macam dulu lah. Sebab kos-kos di mana ada carrier telah berakhir. Hari ini kita kena adapt to the situasi teknologi baru di mana semua menggunakan telefon untuk mendapatkan maklumat kan. Jadi inilah perbincangan yang akan kita sebenarnya bukan untuk mencari jawapan penuh, tetapi sebenarnya untuk kita sparks atau memulakan perbincangan lanjutlah bagaimanakah media industri ini dan juga bagaimanakah peringkat akademik dapat menyesuaikan diri dan bergerak jauh selepas ini. Prof Shukri, kau boleh kongsikan bagaimana UNIMAP sendiri memainkan peranan dalam penganjuran forum ini? Adakah terdapat bentuk-bentuk kajian ataupun pengumpulan data yang dikumpul setakat ini untuk membantu memantapkan lagi setiap topik yang akan dibentangkan untuk pengembangan? Untuk makluman, di Universiti Malaysia Perlis sendiri kita ada 2 program media. Satu media baharu, sarjana muda media baru, dan yang terbaru adalah sarjana muda media interaktif teknologi. So kedua-dua program media ini adalah program media yang terkini dengan yang kita sediakan untuk pelajar, dan juga sebenarnya graduan-graduan ini memang kita memang sediakan direct kepada industri media di tanah air lah basically. And kita antara program-program yang contohnya program media baru antara program yang paling laris lah basically. So kita perlu pastikan in term of pendidikan yang kita sediakan itu adalah selaras dengan keperluan industri. So in order to do that, kita perlukan pensyarah-pensyarah kita untuk melakukan kajian-kajian terkini jugalah. Involvement, engagement dengan industri itu penting untuk mereka
bantu mereka untuk tingkatkan kemahiran dan knowledge dalam teknologi terkini. Contohnya macam yang Encik Roslan kata berkenaan dengan AI. Mungkin pendidikan media 10 tahun lepas tidak integrate AI dalam pelaksanaan delivery dan sebagainya. So for future kita perlu lakukan perkara-perkara tersebut supaya kita dapat sediakan tenaga kerja yang tersedia dan in order to do that, our pendidik sendiri, our lecturer sendiri, pensyarah kita sendiri perlu tingkatkan dia punya kemahiran, knowledge dan sebagainya in order untuk dia bagi delivery yang terbaik kepada pelajar lah. So sememangnya kita sentiasa memastikan perkara-perkara program-program sebegini dilaksanakan sama ada di peringkat UST sendiri ataupun di peringkat nasional antarabangsa supaya kita dapat tingkatkan knowledge yang selaras dengan yang diperlukan lah. Tuan Roslan, juga perkara bila menyentuh berkenaan ASEAN ini, pasti pertukaran idea, maklumat dan juga silang informasi antara negara-negara anggota ASEAN juga turut boleh berlaku, kerana kalau diikutkan tidak jauhlah di Indonesia contohnya, mereka mempunyai ratusan stesen TV di setiap bahagian ataupun provinsi. Jadi perkara ini boleh diambil pengajaran berkenaan tentang industri media yang masih baru seperti juga negara kita dan sebagainya. Jadi apa mungkin akan berlaku pertukaran kepakaran, idea dalam usaha ke arah meningkatkan lagi kebolehan dan kemahiran dalam negara-negara anggota dan juga khususnya Malaysia. Betul. Sebenarnya pengalaman saya juga sebenarnya media di Indonesia itu lebih lebih maju sebenarnya, lebih terbuka berbanding kita ni ada beberapa TV station contohnya. Kan mereka sana betul malahan di peringkat jajahan kecil pun mereka ada penyiaran mereka sendiri. Malahan saya dan juga pengamal media Indonesia saling berbincang. Kami mempunyai beberapa platform lah untuk mengadakan perbincangan di mana sebenarnya mereka juga ingin melihat bagaimanakah Malaysia menghadapi cabaran yang ada dan kita juga nak melihat bagaimanakah Indonesia mampu untuk media Indonesia mampu untuk menghadapi cabaran yang begitu getir sebenarnya. Jadi di sini orang kata kita berkongsi pengalaman, kita belajar sesama sendiri. Contohnya lah cabaran utama contoh media Malaysia, penyiaran khususnya juga. Dulu dalam periklanan kita mendapat sekitar 4.5 bilion orang kata revenue daripada periklanan. Hari ini kita hanya mendapatkan sekitar 2 bilion saja. Jadi dah kurang lebih pada separuh. Jadi kat situ saja akan orang kata menyesakkan nafas media di Malaysia. Sebab itu kita dapati banyak media kini yang tidak lagi relevan atau gagal untuk kita berubah dalam konteks bersedia untuk masa yang akan datang ditutup. Bukan perkara yang kata rahsia lah. Banyak media dah ditutup dan mungkin ada lagi yang tutup selepas ni jika kita gagal adapt to the situation. Jadi forum ini akan membantu sebenarnya pengamal media di luar sana untuk mengetahui apakah kehendak seni ataupun industri semasa dan bagaimana untuk melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran yang boleh memenuhi kehendak industri. Terima kasih kepada Encik Roslan dan juga Prof Shukri sampai kita hari ini untuk berkongsi secara ringkas berkenaan dengan AMMIEF 2024. ASEAN Media Industry and Education Forum 2024 yang berlangsung nanti. Terima kasih diucapkan pada Tuan Roslan. Terima kasih kepada Dr. Shukri bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak berehat seketika dan kita akan menyaksikan satu laporan khas juga disediakan. Ini berkenaan tentang bagaimana kita melihat kesan produk selenggara dan pelihara tasik timah tasuh di Perlis. Ya, sama-sama kita saksikan. Penerbangan charter dan dana kepada Pusat Pelancongan Islam ITC untuk membangun industri pelancongan mesra Muslim di Malaysia. Bangunan dan tapak warisan tumpuan pelancong akan terus dipelihara untuk menjamin keindahan dan kebersihan. 20 juta ringgit disediakan untuk maksud tersebut. Memelihara lokasi termasuk Tasik Timah Tasuh di Perlis, Kenong Rimba Park di Pahang. Tasik Timah Tasuh termasuk dalam 41 pakej Eko Pelancongan Perlis yang menjadi tumpuan tourism Malaysia. Projek naik taraf kemudahan pengunjung termasuk platform terapung bagi menggantikan titik kayu yang usul siap sepenuhnya
Julai lalu. Alhamdulillah kami ni dapat platform terapung ni untuk kemudahan pengunjung lah dan kemudahan komuniti nelayan kat sini lah. Maknanya sebelum ni kita ada titik yang agak teruk. Alhamdulillah kerajaan bagi platform baru ni, jadi pelancong dari seluruh Malaysia ni berpuas hatilah dengan peruntukan yang kerajaan bagi dekat komuniti nelayan Timur Tasuh. Pelbagai kemudahan infrastruktur yang ditambah baik di Tasik Timur Tasuh melonjakkan kehadiran pengunjung khususnya ke santori ikan air tawar. Selain mampu meningkatkan pendapatan komuniti perikanan Timur Tasuh. Di segi pendapatan tu bolehlah dalam satu hari tu bolehlah dalam tengah 200. Kalau nak banding dengan sebelum ni tu boleh cari makan lah kata. Selepas naik taraf ni sambutan tu amat menggalakkan, tapi selepas ni kalau bajet baru kalau dia ada peruntukan lebihan tu, kalau boleh jalan masuk lagi clear, lagi lah ramai. Sekarang ni kalau orang lalu daripada jalan raya, kadang-kadang tu tak perasan kata ada jalan masuk ke Sentori. Kadang-kadang orang terlepas pandang. Jadi kalau dia ada signboard besar, jalan masuk yang sempurna, mungkin lagi ramai pengunjung akan masuk. Ketika ini, terdapat 45 nelayan darat di Tasik Timur Tasuh terlibat secara aktif dalam sektor pelancongan. Diharapkan dengan usaha menyelenggara dan memelihara sekitar tasik berkenaan dapat mengambil kehadiran lebih ramai pengunjung. Wan Azli Wanci, RTM. Okey, baik. Selalunya bila kita banyak sangat aktiviti di luar ni, kadang-kadang kita balik rumah penat, perlukan rehat yang cukup, perlukan tidur yang cukup. Jadi hari ini kami nak kongsi pada anda bagaimana anda boleh mendapatkan tidur yang cukup bersama dengan Yana Mattress. Kita bersama dengan Nur Azin Hashim, pengarah Yana Mattress ini, untuk kongsi pada anda kelebihan Yana Mattress. Puan Azin, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar? Sihatlah, Alhamdulillah. Ni macam mana dapat tidur yang selesa ni, yang cukup ni? Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita datang lagi di set dengan membawakan sesuatu yang lebih istimewa, Syu. Okey, jadi kepada mereka yang tak sempat nak grab sebelum ini, saya harap this time adalah masa yang paling tepat untuk anda shopping tilam dan juga katil. Okey, tak apa, anda shopping tilam je sebab katil saya nak bagi percuma sahaja. Okey, tapi nanti saya akan explain kepada semua. Okey, jadi hari kita dekat sini merupakan sebuah syarikat yang menghasilkan tilam. Kita merupakan gudang tilam. Jadi sebut saja nak tilam yang seperti mana, kita sediakan untuk anda. Even bermula dengan harga RM78 sehinggalah kepada harga RM4 dan RM5,000. Okey, dan apa yang paling istimewa, kita buat sendiri tilam-tilam kita. Kita pasarkan sendiri dan kita hantar direct daripada kilang ke rumah pelanggan. Jadi tidak ada pihak kedua ataupun ketiga. Jadi sebab tu kita boleh bagi harga lantai, produk berkualiti, jaminan yang lama. Jadi kita nak semua produk yang pelanggan kita gunakan, iaitu tilam kita, mereka akan dapat benefit. Okey, bukan beli disebabkan harga yang murah semata-mata, tapi mereka dapat fungsi tilam yang sebenar, iaitu dari segi sokongan, keselesaan, dan boleh membantu mereka mendapatkan tidur dan istirahat yang cukup setelah seharian bekerja. Okey, jadi kita rasa tak nak buang masa lah sebab dekat slide pun dah bocor rahsia. Jadi hari ni hari ni kita bawakan promo untuk tilam 8 inci queen yang mana kita buat daripada compress foam. Dia ada beberapa grade lah, Syuk. Yang mana saya juga berterima kasih sebenarnya dengan tim production dan R&D saya, yang mana mereka boleh menghasilkan tilam yang saya boleh jual dengan anda serendah RM299 untuk seunit tilam setebal 8 inci queen. Itu yang pertama. Kalau anda nak upgrade sikit, ada bajet lebih sikit, anda boleh dapatkan dengan harga bermula RM499, yang mana start dengan harga RM499 untuk 8 inci itu. Kalau anda tempah dan terus bayar, kita akan berikan hadiah iaitu seunit tilam bujang 1 inci secara percuma. Itu untuk tilam saja. Bagi tilam dan juga katil. Okey, untuk tilam dan juga katil, tilam setebal 10 inci
queen size, sama macam dekat set ni, saiz yang sama iaitu queen, tebal pun sama iaitu setebal 10 inci. Harga pasaran 1,500. Starting price memang 1,500. Tapi saya boleh bagi dengan anda iaitu harga lantai serendah RM599 sahaja. Itu secara COD. Kalau kata pelanggan tempah dan buat bayaran semasa barang sampai lah Syuk. Jadi kita akan bagi tilam sahaja. Tapi sekiranya mereka tempah dan berbesar hati untuk bayar terus, saya juga dengan sukacitanya akan memberikan seunit katil kelamin divan secara FOC. Percuma saja tanpa sebarang caj. Bukan itu saja. Saya juga akan sediakan 2 unit bantal kepada anda secara percuma. Begitu juga dengan kos penghantaran secara percuma. Kos penghantaran kalau daripada kita Perak dekat Kemunting sana nak datang KL, lebih kurang harga dah sama macam tilam. Tapi kita tanggung semuanya untuk anda sebab kita nak semua orang boleh nikmati tidur yang selesa tanpa rasa terbeban dengan kos tilam yang tinggi. Lagi satu, bila dah keluar duit, takut tak dapat rasa seperti tilam. Okey, jadi sini kita dah bagi harga yang paling special. Jadi saya harap tuan-tuan dapat grab peluang ni untuk hubungi kami di nombor talian 013-5128-588. Okey, terus WhatsApp, terus hantarkan nama, alamat, lokasi anda, pilih nak package yang mana. Jadi boleh terus payment untuk grab hadiah yang kita sediakanlah. Jadi selain itu kita juga ada beberapa peringkat yang lain. Contohnya kita ada set tilam dengan katil 699, 799 dan dekat set ni harga dia 2,000 lebih tau. Tapi saya bawa untuk anda hari ini dengan harga serendah 899 saja Syuk. 899 saya buat advance sikit. Yang mana tilam ni saya datangkan dengan 2 layer. Kalau ikutkan dia mengambil lebih sedikit masa. Untuk buat 2 layer ni, masa dia seolah kita buat 2 unit tilam. Kalau Syuk boleh try duduk. Okey. Kalau duduk, contoh kita tengok kat skrin sekarang yang pink tu layer atas Betul. Yang pink ni bahagian layer atas dan juga yang bawah ni adalah layer yang pertama lah. Layer yang penuh dengan bahannya iaitu 360 biji gegelung spring. Kita gunakan pendakat spring yang tebal dan mampat untuk sokongan keselesaan dan sebagainya lah. Saya nak try duduk sekejap sebab kita nak test keempukan tilam yang dikongsi oleh Puan Aziz ketika tadi. Ada rasa spring tak Syuh? Memang selesa. Ada rasa spring tak dalam dia tilam? Bouncy lah, saya tak tahu ada spring kan. Kita tak boleh rasa. Sesetengah tilam kalau dijual dengan harga bawah 1,000, biasanya beli tilam dapat itu percuma. Tilam itu akan rasa spring dan akan ada rasa bouncy yang tinggi. Jadi dengan tilam saya, memang tak rasa bahan yang dalam tu kita guna tu anda tak dapat trace tau. Tapi dari sebab segi, tebal. Betul. Tapi dari segi sokongan, keselesaan, okey. Saya rasa sebab lagi satu saya nak highlight, kita guna fabric daripada tenunan benang halus. Kita tak guna fabric. Ada juga yang menggunakan fabric berwarna, tapi untuk set 899 ni kita gunakan fabric daripada tenunan benang halus. Tu yang dia selesa tu. Bila kita pegang ni dia lembut, tak kasar. Betul. Dan lagi satu dia ada benefit. Kalaulah anak ada masalah eczema ke, masalah kulit, so dia tak berbahaya. Okey, dia tak gatal, dia tak berhabuk dan tak berhama. Okey, itu untuk tilam. Untuk katil, anda ada pilihan warna. Mereka boleh memilih warna yang mereka suka mengikut kesesuaian dengan ruang bilik mereka. Contohnya nak warna merah ke, nak warna biru ke, tapi itu untuk set yang 699, 799, 899. Untuk yang 599, katil kita bagi secara random sebab yang tu memang paling banyak orang tempah. Jadi kita tak dapat nak choose sekali lah. Tapi kalau yang 699, 799, 899, kita akan bagi katil yang ada pilihan warna. Untuk 899, katil seperti ini, iaitu kain dia daripada material velvet. Tengok, dengan harga bawah 1,000 pun kita mampu untuk bagi kepada para penonton kita untuk tilam daripada jenis yang kainnya mahal. Berbaloi ni, kepala katil ni pun selesa. Betul. Tebal kita buat tebal. Yang penting yang pertama adalah dari segi kualiti. Okey. Jadi tempahan untuk raya pun kita dah buka dan kita baru ni pun kita akan launch untuk satu set bilik tidur, tilam, ada wardrobe dan semuanya dengan harga bermula 799. Okey, bercerita pasal set, kita datang ke sini sebab kita nak tunjuk juga set sofa yang kita bawakan kepada penonton.
harga pasaran 599 tapi kita bagi dengan harga serendah 399 free delivery untuk mereka. Jadi bagi yang nak dapatkannya tu boleh. Okey, dan satu lagi, anda juga boleh kunjungi TikTok kita, boleh like, follow dan share. Sebab dekat sana kalau anda like, follow dan share tanpa membeli pun kita ada buat cabutan macam lucky draw setiap minggu. Jadi mereka boleh menang macam barang elektrik, emas dan sebagainya. Kalau anda boleh dah tengok kita dah start dah dan dah ada pemenang pun dekat sana. Okey, TikToknya Yana Mattress. Tanpa anda WhatsApp saja kita akan bagi link lah. Jadi boleh terus WhatsApp, saya harap dengan offer yang kita bagi ni boleh membantu anda dan seisi keluarga untuk tidur dengan lebih selesa. Boleh dapatkan tilam yang berkualiti. Kalau harga murah jangan beli satu, beli lebih daripada satu. Okey. Kalau orang kata isteri dekat tempat kerja ke, suami dekat tempat kerja ke, tempah dulu nanti baru bincang. Okey, sebab unit kita terhad. Dia tak banyak sebab first come first serve lah ni betul. Sebab bila dah start 599 beli tilam dapat katil, okey, terlalu banyaklah lambakan. Tapi kita akan cuba hantar dalam tempoh 1 ke 2 minggu sahaja, tak ada masalah. Walaupun duit anda macam contoh anda tempah dan bayar, tak perlu risau tentang duit anda sebab kita dah 29 tahun pun dalam pemasaran tilam ni. Faham ya. Kongsi sekejap ringkas apa respon mereka yang dah menggunakan Yana Mattress ni. Apa kata mereka sebenarnya? Okey. Kalau boleh saya kongsi, nama ada satu Datuk ni, Datuk Ghazali. Okey, first bila Lin jual 599, mungkinlah bukan Datuk seorang, mungkin orang kita pun rasa tak expect dapat tilam yang sebegini. Jadi tempah satu dulu. Hari pertama hantar, okey, satu set. Pagi-pagi pukul 8 pagi waktu saya tengah drive, Lin hantar saya lagi 3 set. Wow. Saya nak segera nak letak dekat homestay. Wow. Nak warna yang sama, spek yang sama. So expectation, bukanlah kata orang lain, bukanlah saya kata nama sebagai nama Datuk tu expectation dia ni. Semua orang pun sama. Ada semua kata nak test dulu betul ke tak Lin ni jual 599 kan. Tapi alhamdulillah respon sangat bagus, tidur selesa. Yang penting cantik. Yang penting betul, yang penting cantik, selesa, tidur pun tak rasa spring ke apa, lembut, kain pun selesa. Okey, ini happy hour penghantaran percuma di Semenanjung Malaysia. Anda perlu bayar harga yang dikongsikan itu saja dan semua akan dapat di depan pintu rumah anda. Memang ini adalah saya rasa tawaran yang cukup berbaloi. Kalau kat luar nak beli tilam saja beribu-ribu kat luar kan. Kalau nampak secara fizikalnya sekali pandang mesti Lin akan jual 3,000, 4,000. Tapi saya jual dengan harga 599 itu secara COD dapat tilam saja. Sekiranya tempah dan terus bayar, ambillah katil sebagai hadiah percuma untuk anda. Cumanya dia ada peringkat, ada katil PVC, fabric dan juga velvet lah. Okey, terima kasih Liv Sabita hari ini berkongsi juga untuk Pentusat Pagi Malaysia berkenaan Yana Mattress. Anda boleh hubungi talian tertera untuk mendapatkan promosi menarik yang ditawarkan di bawah Yana Mattress. Baik, seterusnya kami bawa anda ke Met Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan pegawai meteorologi di sana. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin dari arah pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah iaitu sekitar 10 hingga 30 km sejam. Oleh itu Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut berkelora buat masa ini. Baiklah, kita teruskan kepada paparan imej gema radar terkini di mana keadaan cuaca lembap di sekitar negeri Selangor dan juga Negeri Sembilan sejak malam semalam kini telah pun semakin reda. Namun demikian, hujan renyai kini masih lagi diperhatikan di bahagian Gombak, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Petaling dan juga Klang di Negeri Selangor serta di bahagian Jelebu, Jempol, Seremban dan juga Kuala Pilah di Negeri Sembilan. Keadaan hujan ini dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Namun demikian, di Negeri Johor, hujan berserta ribut petir kini masih lagi diperhatikan di kebanyakan kawasan terutamanya di bahagian Mersing, Kota Tinggi, Keluang dan juga Johor Bahru. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan bergerak menuju ke arah barat memasuki lain-lain kawasan di negeri Johor. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal petang nanti. Baiklah, bagi negeri Sabah, hujan kini dilihat berlaku melibatkan
hanya melibatkan bahagian tengah dan juga selatan negeri Sarawak, iaitu melibatkan bahagian Kapit, Mukah, Sibu, Sariki, Betong, Seri Aman, Kuching, Sirian dan juga Samarahan di negeri Sarawak. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal petang nanti. Bagi negeri Sabah, tiada hujan yang dicerap pada pagi ini. Namun demikian, menjelang petang nanti, Malaysia menjangkakan hujan berserta ribut petir akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman, utara dan juga pantai timur Semenanjung serta di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri Sabah dan juga Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum. Ya, kita bersua kembali. Segmen kali ini kita akan bercerita berkenaan kekuatan dalam kesakitan atau rheumatoid arthritis. Kita akan menyentuh berkenaan penyakit RA ini. Juga bersama dengan kita adalah Profesor Dr. Satiswari, anak perempuan Raja Linggam, yang juga merupakan perunding rheumatologi dan perubatan dalaman UKMSC ataupun UKM Specialist Center. Selamat pagi, Prof. Doktor. Terima kasih bersama dengan kami. Apakah betul sebutan yang saya tuturkan tadi, rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis. Betul, Ya. Okey. Baik, doktor, kita sebenarnya ingin mengetahui, ramai yang mungkin masih belum ketahui tentang RA ini. Apakah itu rheumatoid arthritis dan gejala-gejala RA ini, Prof. Doktor? Penyakit rheumatoid arthritis atau singkatannya RA adalah penyakit radang sendi. Penyakit ini termasuk di bawah kategori penyakit autoimun kronik. So, gejala utama penyakit ini adalah ia menyebabkan sendi-sendi jadi sakit, bengkak dan kaku. Simptom rheumatoid arthritis lebih ketara di sebelah pagi. Penyakit ini boleh menyerang sendi-sendi kecil seperti jari-jari tangan dan kaki dan juga sendi-sendi besar seperti bahu, lutut dan siku. Penyakit rheumatoid arthritis ini boleh menyerang perempuan dan lelaki tetapi lebih kerap di kalangan perempuan. Okey, nisbah perempuan kepada lelaki adalah 3:1. 3:1? Ya. Penyakit ini boleh berlaku pada bila-bila masa tetapi selalunya dia bermula pada usia 35 hingga 45 tahun. Terdapat beberapa faktor risiko untuk penyakit rheumatoid arthritis. Satu adalah jantina, iaitu wanita lebih kerap diserang penyakit ini. Itu 3:1 itu? Ya. Dan satu lagi adalah faktor genetik. So, sekiranya terdapat ahli keluarga yang mempunyai penyakit RA, risiko untuk mendapat penyakit RA lebih tinggi. Penyakit keturunan? Tidak. Tidak semestinya. Tak semestinya. Tetapi risiko lebih tinggi kalau ada ahli keluarga yang mempunyai penyakit ini. Okey, itu antara kita kata pengenalan berkenaan rheumatoid arthritis dan juga gejala-gejala RA. Apa mungkin komplikasi daripada penyakit rheumatoid arthritis ini? Kerana kita nak tahulah ya apa kesan yang akan dihadapi oleh pesakit-pesakitnya dan juga mungkin komplikasinya. Apakah boleh dikatakan parah, severe ataupun mild dan biasa sahaja? Sekiranya penyakit ini tidak dirawat,
penyakit ni boleh menyebabkan hakisan tulang, kerosakan sendi dan lama-kelamaan dia boleh menyebabkan ketidakupayaan fizikal. Pesakit mungkin merasa susah untuk bergerak, berjalan, melakukan aktiviti harian seperti menulis, memegang objek disebabkan oleh kerosakan sendi. So penyakit rheumatoid arthritis jika serius tidak dirawat, dia boleh menyebabkan sendi-sendi jadi bengkok. Dan pada tahap yang lebih serius, mungkin pesakit memerlukan kerusi roda untuk bergerak. Selain daripada komplikasi sendi, penyakit ni juga ada kaitan dengan penyakit kardiovaskular. So risiko mendapat penyakit kardiovaskular iaitu penyakit jantung lebih tinggi jika penyakit rheumatoid arthritis tidak dirawat. Tadi Prof. Doktor menyebut sendi-sendi itu bengkak dan ada pembengkokan berlaku. Ya. Jadi apa mungkin ia akan boleh menyebabkan kelumpuhan kepada pesakit, Prof. Doktor? Ya, sekiranya hakisan tulang yang berlaku jika penyakit ini tidak dirawat akan menyebabkan sendi-sendi rosak dan kehilangan ruangan di antara sendi dan lama-kelamaan mungkin kita panggil macam advanced joint deformity. Pesakit mungkin mengalami secondary osteoarthritis. Pesakit-pesakit ini memerlukan kerusi roda. Jadi kalau tidak dirawat awal, itu yang akan menyebabkan suatu kesukaran untuk pergerakan dan juga kebolehan bergerak bagi seseorang pesakit itu. Jadi tadi disebutkan oleh Prof. Doktor berkenaan rawatan. Jadi apa rawatan yang selalunya dicadangkan untuk penyakit ataupun pesakit RA ini? Penyakit RA ini dirawat dengan ubat yang dinamakan DMARD, Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug. Terdapat banyak DMARD dalam bentuk pil dan juga suntikan. So terdapat bukti saintifik yang kukuh yang menunjukkan bahawa ubat DMARD ni boleh mengawal penyakit RA dengan berkesan. Dengan rawatan ubat DMARD, pesakit RA boleh menikmati kehidupan normal. Okey. Untuk penyakit RA ini, kalau lebih awal kita rawat, lebih mudah dirawat. Lama-kelamaan kita boleh kurangkan dos ubat DMARD dan sebilangan kecil pesakit RA berjaya menghentikan ubat DMARD. Itu antara ubat dan juga rawatan awalnya. Kita ada juga dikongsikan bersama dengan anda sedikit paparan visual berkenaan tentang penyakit rheumatoid arthritis ini. Jadi ini Prof. Doktor, apa yang sedang berlaku dan sedang dilakukan pada ketika ini kalau boleh kita paparkan? Mungkin ini bentuk rawatannya, Doktor? Tidak, saya kalau rasa. ada satu peralatan apparatus yang diletakkan di bahagian kepala pesakit itu. Yang itu I think lebih kepada sekiranya penyakit ini menyerang leher yang menyebabkan atlantoaxial subluxation, tapi saya rasa mungkin visual ini tidak berkaitan. Okey, baik. Selain daripada itu, Doktor, okey, kita abaikan yang perkara itu. Cuma bila kita bercerita berkenaan tentang rawatan tadi, seawal usia berapa ataupun seawal pada peringkat mana rawatan itu boleh dilakukan dan apa antara simptom-simptom yang ditunjukkan oleh pesakit itu untuk memberikan trigger point ataupun warning sign kepada pesakit supaya mendapatkan rawatan, Prof. Doktor? Okey, gejala utama adalah sekiranya kalau mereka mengalami kesakitan sendi yang lebih teruk di waktu pagi dan mereka perhatikan yang sendi mereka bengkak tanpa sebab. So yang tu perlu mencetuskan prompt, act as a prompt supaya mereka mendapat rawatan awal. And pesakit rheumatoid arthritis saya yang paling muda adalah dalam belasan tahun. Sudah belasan tahun pun. Belasan tahun. Boleh terkena rheumatoid arthritis. Prof. Doktor, memandangkan kita masih mempunyai ruang masa yang panjang cerita tentang rheumatoid arthritis ini. Jadi saya kira ini waktu yang cukup istimewa untuk kita bercakap. Pengalaman Prof. Doktor sendiri selaku pakar dalam bidang ini. Jadi bagaimana kesannya sekiranya pesakit itu mengabaikan rawatan kepada gejala-gejala ataupun simptom-simptom yang ditunjukkan dalam konteks rheumatoid arthritis ini, Prof. Doktor? Sekiranya mereka mengabaikan simptom ni, penyakit ini mungkin boleh menjadi lebih serius dan mereka mungkin mengalami lebih banyak kerosakan sendi. Dan seperti yang saya katakan tadi, dia boleh merosakkan sendi dan mungkin lepas tu mereka susah untuk melakukan aktiviti harian. Pesakit selalunya akan sakit sentiasa dan ini boleh menjejaskan kehidupan sosial mereka. Prof. Doktor, bertugas dan juga menawarkan rawatan di UKMSC, apa antara rawatan yang disediakan oleh UKMSC untuk khas
dan juga khusus untuk rheumatoid arthritis ini? Okey. Kami ada rawatan dalam bentuk pil untuk pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit yang mild. So katakan pesakit itu mempunyai simptom-simptom yang lebih serius, mereka mungkin memerlukan ubat biologik. Kami di UKMSC mempunyai daycare center untuk rawatan biologik dalam bentuk infusi. Rawatan intravenous. Memasukkan ke dalam urat dan juga badan ya. IV dinamakan. IV. Prof Doktor, bila disebutkan berkenaan rawatan kepada rheumatoid arthritis ini, apakah mungkin pesakit itu boleh menikmati kehidupan yang seperti sedia kala kalau menerima rawatan hasil daripada rawatan yang diterima oleh rheumatoid arthritis? Boleh. Ramai pesakit kami menikmati kehidupan normal dengan rawatan yang efektif, dengan rawatan ubat DMARD yang saya nyatakan tadi, disease modifying anti-rheumatic drug. Is it irreversible ataupun boleh dikembalikan seperti asal? Ya, sendi yang bengkak, yang tu reversible. Tetapi katakan kalau kerosakan sendi hakisan tulang, yang tu irreversible. Okey, dan seperkara lagi bila bercerita berkenaan rawatan ini, berapa lama tempoh rawatan yang selalunya dicadangkan atau diperuntukkan dia dalam pakej rawatan ataupun konteks rawatan rheumatoid arthritis ini? Okey, itu bergantung kepada individu. Rheumatoid arthritis adalah penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi. Okey. Jadi pesakit perlu mengambil ubat untuk tempoh masa yang lama. Tetapi lama kelamaan, sekiranya pesakit penyakitnya dah terkawal, kami akan berusaha untuk mengurangkan dos ubat dan ada sebilangan pesakit yang kita berjaya menghentikan ubat. Okey, dan tidak perlu lagi mengambil? Tidak perlu mengambil ubat. Tapi sebilangan kecil pesakit. Sebilangan besar pesakit terpaksa mengambil ubat untuk jangka masa yang panjang sebab ini kategori penyakit kronik. Sekiranya kita hentikan ubat secara mendadak, penyakit itu boleh datang balik. Dia boleh flare up. Okey, maknanya ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Pesakit itu akan mendapat semula penyakit rheumatoid arthritis ini. Dan bila disebutkan, kita banyak bercerita tentang komplikasi hasil daripada penyakit-penyakit lain. Jadi tadi disebutkan juga penyakit kardiovaskular juga boleh berlaku hasil daripada kesan-kesan dan juga gejala RA ini. Jadi apakah penyakit-penyakit lain? Contohnya kalau 3 serangkai sudah ada dalam pesakit itu juga boleh menyebabkan keparahan ataupun keseriusan kepada rheumatoid arthritis ini. Sekiranya pesakit itu mempunyai penyakit rheumatoid arthritis, penyakit rheumatoid arthritis dia ada kaitan dengan penyakit lain. Contohnya yang penyakit kardiovaskular risikonya lebih tinggi. Tapi penyakit rheumatoid arthritis adalah kita panggil penyakit sistemik. Terdapat organ lain juga boleh terjejas disebabkan penyakit ini. Contohnya pesakit boleh mendapat interstitial lung disease, penyakit paru-paru juga berkaitan dengan penyakit rheumatoid arthritis. Tetapi sekiranya penyakit rheumatoid arthritis lebih serius, lebih parah, risiko untuk mendapat penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung juga lebih tinggi. Ya, cuma ingin saya memberikan penjelasan dan juga pencerahan. Visual yang kita saksikan tadi merupakan salah satu daripada rawatan yang ditawarkan di UKMSC. Tetapi untuk rawatan secara spesifik yang diberikan kepada rheumatoid arthritis ini adalah beberapa program rawatan-rawatan yang dicadangkan oleh doktor yang ditemui ataupun yang mendapat consultation daripada Prof Doktor dan juga doktor sendiri. Jadi apa mungkin pesanan bagi mereka yang ingin mendapatkan rawatan sekiranya mempunyai gejala-gejala yang disebutkan seperti gejala RA ini, Prof Doktor? Yang penting penyakit rheumatoid arthritis ni mereka perlu dirawat oleh pakar rheumatologi. Pakar rheumatologi yang bertauliah untuk merawat penyakit rheumatoid arthritis, bukan pakar-pakar bidang lain. So sekiranya mereka mempunyai gejala penyakit ni dan diagnosis dah confirm, mereka patut mengambil ubat. Dan ubat ni mereka perlu ikut dengan disiplin, ikut arahan doktor, ikut dos ubat yang betul, dan ambil untuk tempoh masa yang dicadangkan oleh pakar rheumatologi. Itu cadangan saya. Ya, kalau dilihatkan kepada perkongsian visual tadi, itu menunjukkan betapa komitmen yang ditunjukkan oleh pakar-pakar perubatan dan pegawai-pegawai perubatan serta petugas-petugas perubatan di UKMSC. Jadi secara ringkas, Doktor, penawaran perubatan di UKMSC mungkin boleh kongsikan bersama dengan penonton pada pagi ini.
Pesakit rheumatoid arthritis di UKMSC kami ada menawarkan rawatan dengan ubat DMARD dalam bentuk pil dan juga dalam bentuk suntikan. Pesakit rheumatoid arthritis boleh hidup seperti normal dan ada harapan dengan rawatan-rawatan yang canggih yang kami ada. Ya, insya-Allah kalau anda ada kemusykilan boleh terus sahaja walk in dan juga mendapatkan temu janji terlebih dahulu di UKMSC untuk mendapatkan rawatan bagi kehidupan yang lebih baik sekiranya anda juga ada kerisauan dan juga concern berkenaan tentang penyakit rheumatoid arthritis. Terima kasih Prof Dr bersama dengan kami. Terima kasih UKMSC bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak ke cerita Pagi Perak berkenaan pemeliharaan populasi pokok keruing padi. Jadi apa antara perkara yang akan dikongsikan oleh rakan pelapor? Silakan cerita Pagi Perak. Baik, langkah proaktif telah pun diambil sekelompok pensyarah UiTM Sri Iskandar ini bagi menjaga populasi pokok keruing padi yang diancam kepupusan. Jadi dinamakan sebagai Jawatankuasa Paddy Ranger UiTM Perak. Kumpulan ini komited untuk memastikan khazanah alam ini terus terpelihara. Jadi untuk pagi ini kita nak bersama dengan Dr. Helmi Hamzah iaitu pensyarah yang menguruskan Jawatankuasa Paddy Ranger ini. Jadi doktor, mungkin doktor secara ringkas boleh kongsikan kepada penonton kita latar belakang tentang pokok padi keruing ni yang diancam kepupusan ni. Baik, di UiTM Cangan Perak ni terdapat 30 batang pokok keruing padi lah. Jadi pokok keruing padi ni memang dikategorikan sebagai pokok terancam secara kritikal disebabkan oleh pembangunan dan juga pembalakan lah. Jadi di sini ada 30 batang pokok. Jadi kami tengah berusaha untuk memulihkan dan juga memelihara supaya spesies ini tidak pupus lah. Pokok keruing padi ni memang sangat bernilai tinggi lah setaraf dengan pokok resak, pokok meranti. Kualiti dia sangat tinggi dari segi kayu dia, hasil kayu dia lah. Tapi oleh yang demikian dia punya pembesaran dan juga penyebaran pokok-pokok baru tu memang agak lambat lah sebab dia punya benih dia, buah dia akan berbuah dalam 5 ke 7 tahun baru dia berbuah sekali. Jadi dan kalau dia berbuah pun benih tu akan dimakan oleh binatang, serangga dan sebagainya. Sebab itulah dia punya penyebaran dia tu lambat, sangat-sangat lambat lah. Jadi doktor, macam mana usaha yang dimainkan oleh pihak universiti untuk memastikan khazanah alam ini ataupun pokok keruing padi ini terpelihara, doktor? Baik. Pihak UiTM telah melantik kami lah sebagai ahli Jawatankuasa Paddy Rangers. Jadi kami ada 13 ahli. Jadi setiap bulan kami akan memantau perkembangan pokok keruing padi inilah. Kami akan dapatkan data dia, contohnya saiz ukuran lilit batang dia, pertumbuhan, ketinggian dia dan juga struktur pokok tersebutlah. Jadi antara yang kami dah buat, kami melakukan usaha-usaha preservation. Contohnya kalau ada serangan anak-anak, kami buat treatment anak-anak untuk mengelakkan dia diserang, dan juga kalau ada tumbuhan-tumbuhan parasit yang mengganggu dia, kita akan buanglah. Itu antara usaha-usaha yang kami telah jalankan lah. Di samping juga kita menentukan lokasi kedudukan GPS pokok keruing padi tersebut. Jadi yang terakhir sekali, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan harapan pihak universiti untuk memastikan pokok keruing padi ini terus terpelihara dan juga dapat diberikan informasi kepada umum. Jadi harapan kami lah pihak universiti berharap supaya usaha pemeliharaan pokok keruing padi ini diteruskan dan dapat sokongan daripada pelbagai pihak lah. Jadinya objektif kami adalah untuk mewartakan kawasan hutan keruing padi ini untuk tidak boleh di-develop supaya dapat mengekalkan pokok-pokok keruing padi yang sedia ada ni. Ini saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan untuk cerita Pagi Perak untuk hari ini, dan kita doakan semoga usaha ini dapat berjalan dengan lancar. Jadi kita kembali semula ke studio, silakan.
Ya, kita bersua kembali. Lebih 5 dekad usianya, Bank Simpanan Nasional pastinya amat dekat di hati rakyat Malaysia dan juga amat dekat di hati pendeposit dengan jumlah jutaan pendeposit dalam Bank Simpanan Nasional. Jadi menjelang 50 tahun sambutan BSN ataupun ulang tahun yang ke-50 BSN hari ini, kita kongsi pada banyak antara program atau aktiviti menarik yang dijalankan sepanjang tahun ini. Kita bersama dengan Puan Nur Hafizah binti Mat Sharif, Ketua Pegawai Keuangan BSN. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat ulang tahun yang ke-50. Terima kasih. Saya lihat SPM 40 tahun ya. Kita lebih 10 tahun. Dia bergerak seiring. Tapi bergerak dan juga seiring dengan usianya itu, apa aspek yang boleh dikatakan diberikan perhatian dan paling penting dalam perjalanan usia BSN ini? Okey, 50 tahun lama perjalanannya, tapi daripada hari pertama sehingga kini, aspek yang paling utama untuk BSN yang memang dekat di hati BSN ada dua yang utama. Pertama adalah keterangkuman keuangan dan kedua adalah untuk memupuk tabiat menabung di kalangan rakyat Malaysia. Kenapa keterangkuman keuangan ini penting bagi kami adalah kerana kami ingin memastikan rakyat Malaysia tanpa terkecuali semua ada peluang untuk mendapatkan perkhidmatan perbankan. Tak kira umur, tak kira lokasi, tak kira latar belakang ekonomi dan di mana mereka saja berada. So, itu adalah satu yang penting bagi kami. Dan kedua adalah of course tabiat menabung, kerana itu adalah antara satu yang akan menyokong ekonomi negara juga. Jadi di situ sepanjang 50 tahun BSN kita telah pun berjaya membawa perbankan kepada kawasan luar bandar. Kita juga telah berjaya mendidik rakyat Malaysia tentang cara-cara untuk merancang masa depan keuangan mereka. So itu adalah antara aspek penting bagi kami di BSN. Ya, Jadi sepanjang 50 tahun pencapaian yang banyak dikecapai oleh BSN sendiri, apakah antara kejayaan yang paling signifikan, yang paling memorable sekali untuk pihak BSN sendiri? Okey, paling signifikan kita berbalik jugalah kepada komitmen kami, iaitu keterangkuman keuangan. BSN ni, Syuhaidah dan Ismail, kami mempunyai rangkaian perbankan yang terluas di Malaysia. Kami ada 387 cawangan di seluruh negara, Sabah, Sarawak dan Malaysia dan Semenanjung. Kami juga ada lebih 2,300 ejen bank. Dan cawangan bank kami ni 46% daripada ni adalah di kawasan luar bandar. Dan ejen bank juga dalam 40% berada di luar bandar. Dan bukan sahaja ejen bank dan cawangan bank, kami juga ada cawangan bank bergerak. Ini menarik sebab kita ambil lori, 3-tonner lori tu dan kita ubah suai. Kita letak ATM machine kat dalam tu dan kita buka kaunter kecil. Jadi bank bergerak ni memang akan bergeraklah. Jadi kita ada 10 di seluruh negara, Sabah, Sarawak dan Pahang. Jadi bank bergerak ini, dia kalau rakyat tidak boleh ke bank, akan susah untuk bergerak, especially di kawasan pedalaman Sabah Sarawak. Biar BSN yang berjumpa pada rakyat. So cawangan bank bergerak ini akan bergerak ke beberapa kawasan untuk dia ada jadual dia lah. Jadi di situ kita akan lihat orang ramai akan berkumpul. Selalunya di kawasan-kawasan yang utama untuk kawasan pedalaman tu, contohnya di Dewan Rakyat, di Balai Rakyat. So di situ kami menyantuni rakyat dan di situ dia boleh buat urusan perbankan, boleh buat pembukaan akaun dan sekaligus juga membantu menyemarakkan ekonomi kawasan itu jugalah. Jadi itu adalah antara yang dalam 50 tahun itulah yang paling penting dan kami rasa kejayaan kami dapat menyantuni seluruh negara. Dan menariknya juga, Syu dengan Ismail, untuk BSN, kami adalah satu-satunya bank yang diberi mandat untuk membantu kerajaan dalam mengagihkan tunai ramah, sumbangan tunai ramah. Dan setakat ini lebih 8 juta rakyat yang telah kami agihkan. Mereka ni semuanya yang tidak ada akaun bank. Jadi kami satu-satunya bank yang membantu untuk mengagihkan simpanan sumbangan tunai ramah ni. Itulah antara yang bagi kami pentinglah sebab rangkaian kami ni boleh menyantuni seluruh rakyat Malaysia. Cukup dekat di hati rakyat Malaysia. Saya teringat kali pertama saya memegang buku akaun BSN pada 3 Januari 2003. Lama sudah
Jadi itu kenangan paling manis. Buku bank pertama saya. Hari pertama persekolahan Persekolahan dia, betul. 2003 ya? 2003. Kenapa masa itu rasa apa? Pada waktu itu menerima beasiswa persekutuan. Jadi kita membuka buku bank BSN. Jadi itu pengalaman pertama memegang buku bank. Jadi mungkin ramai para pelanggan yang rasa dekat di hati dengan BSN. Jadi apa mungkin penghargaan kepada pelanggan yang diberikan oleh BSN? Pelanggan-pelanggan yang setia BSN mungkin. Salah seorangnya. Shu pelanggan? Saya ada akaun BSN dulu. Sudah lama. Tapi bila dah lama tak pakai kan, dia akan deactivate kan? Diaktifkan. Kena reactivate. Kena reactivate kembali. Saya boleh bantulah lebih. Oh yes. Jadi 50 tahun tak mungkin kita akan berada di sini tanpa sokongan-sokongan pelanggan lah. Jadi memang pelanggan dekat di hati kami dan kami amat ambil peluang ni lah untuk mengucapkan penghargaan yang tinggi kepada semua. Mereka bersama-sama dengan kita daripada dia ada perjalanan yang semua ada liku-liku dia lah. Jadi dia bersama, susah dan senang bersama daripada kami sebagai bank yang ada branch saja, tapi kini ada bank digital, bank internet. Jadi dia pun bersama-sama dengan kami sepanjang 50 tahun ini dan amat-amat berterima kasih dan atas sokongan mereka kepada BSN. Selain pada penghargaan kita berikan kepada pengguna setia perkhidmatan perbankan BSN, juga tadi pun ada kongsikan antara objektif utama adalah untuk memupuk minat menabung. Jadi menabung ni bukan mudah ya, untuk kebanyakan mereka di luar sana ya, sebab ialah apabila pegang duit ni kita fahamlah nafsunya tu kan. Jadi apa aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak BSN untuk memastikan membudayakan tabiat menabung dalam komuniti? Membudayakan tabiat menabung ni juga adalah salah satu mandat utama BSN dan kami memegang prinsip meluntur buluh biar dari rubungnya. Jadi kami banyak buat program daripada kanak-kanak sekolah. Kami banyak bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, dengan guru-guru dan kami ada modul celik keuangan yang kami buat menerusi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Ada modul delima, itu adalah satu modul formal. Yang kedua, kita juga ada jelajah celik keuangan di merata-rata negara. Kita juga bekerjasama dengan beberapa agensi NGO lain yang juga mempunyai misi yang sama. Jadi kita bekerjasama supaya lebih banyak saluran yang dapat kita sebarkan pentingnya celik keuangan ni. Dan of course bila daripada sudut macam Cik Ismail share tadilah, ada buku untuk menggalakkan mereka menabung. Jadi kita ada ganjaran, kalau you kumpul banyak ni akan dapat certain ganjaran bagi pelajar dan sekolah. Dan tak lupa juga produk yang sinonim dengan BSN iaitu sijil simpanan. Itu juga adalah cara bagi kami untuk menggalakkan penyimpan-penyimpan. Sijil simpanan telah melahirkan 105 jutawan setakat ini. Dan kami juga ada cabutan istimewa sempena 50 tahun. Kita ada hadiah 2 juta untuk cabutan Disember. Dan saya juga ingin berkongsi ya, cabutan SPN ini bukan sekadar yang sejuta setiap bulan. Kami juga ada banyak lagi cabutan-cabutan lain seperti cabutan istimewa untuk guru, juga untuk pelajar, cabutan bulanan. Jadi semuanya ada hadiah-hadiah yang tertentu seperti kereta, seperti wang tunai. Jadi saya juga ingin mengambil peluang ni lah untuk menggalakkan simpanan di SSP BSN. Ya, saya adalah pendeposit yang komited untuk sijil simpanan, masih menantikan cabutan yang mungkin tuahnya insya-Allah akan kunjung tiba nanti. Sebab ada juga hadiah RM1 juta dan juga hadiah kereta-kereta mewah juga. Ya, betul. Tapi bagaimana untuk mendapatkan cabutan bertuah tersebut? Dia lebih kerap menyimpan, lebih banyak peluangnya. Jadi digalakkan untuk menyimpan. Kita juga ada cabutan untuk penyimpan kerap yang kalau mungkin dalam 3 bulan berturut-turut dia menyimpan RM100 minimum, dia mempunyai peluang untuk dimasukkan dalam cabutan penyimpan kerap. Jadi dia ada banyak kategori sebenarnya, bukan saja yang jutawan, dia ada banyak kategori lain. Macam pemegang akaun baharu
perlu ada juga cabutan? Okey. Jadi yang ketinggalan lah, siapa yang tak ada akaun BSN pun boleh juga anda berpeluang untuk mendapat cabutan bertuah yang dia akan diberikan. So dari situlah kita menggalakkan penyimpan untuk membuat tabiat menabung ni lah. Jadi apa mungkin pesanan? Kerana kita sudah saksikan tadi ada aplikasi MyBSN juga yang boleh memudahkan urusan perbankan untuk para pelanggan. Ini salah satu tujuan dan juga ke arah digitalisasi BSN bersama dengan para pelanggan. Jadi di kesempatan ini apa pesanan Puan bersempena 50 tahun usia BSN dan juga pesanan kepada pelanggan-pelanggan setia BSN? Kami di BSN sentiasa komited untuk menjalankan mandat-mandat yang diberikan kepada kami, terutama untuk memastikan keterangkuman keuangan dan juga memastikan bahawa semua rakyat Malaysia mempunyai pengetahuan keuangan yang kukuh. Itu yang pertamanya. Dan kedua, sentiasa menitik beratkan tabungan untuk masa depan. Jadi kami juga ingin memastikan sejajar dengan visi kami, tiada rakyat Malaysia yang ketinggalan. Jadi semua yang kami buat, produk dan perkhidmatan yang kami buat sentiasa berpegang kepada visi itu untuk memastikan tiada rakyat Malaysia yang ketinggalan. Dan untuk para pelanggan-pelanggan BSN, sekali lagi terima kasih atas sokongan 50 tahun dan harap akan bersama-sama lagi dengan BSN untuk 50 tahun yang akan datang pula. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Puan Nur Hafizah bersama kita hari ini untuk berkongsi sama-sama berkenaan dengan ulang tahun yang ke-50 BSN. Sememangnya BSN dekat di hati semua rakyat Malaysia dan juga di hati anda sejak berdekat lamanya 50 tahun usianya. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. 2025 will be a momentous chapter for ASEAN, rich with significance and promise. Will mark the 10th anniversary of the ASEAN Community founding, a milestone in our collective journey. Malaysia has chosen the theme inclusivity and sustainability. It reflects our aspirations for shared progress, ensuring that no one is left behind. It conveys our hope that the steps we take today will endure in the long run. It underscores our determination to keep the future firmly in sight as we move forward. On behalf of the government and people of Malaysia, I look forward to welcoming you all. Selamat datang ke Malaysia. Thank you. Okey, kita berusaha kembali menjelang Belanjawan 2025 yang akan berlangsung pada 18 Oktober 2024. Jumaat ini disiarkan secara langsung dari Dewan Rakyat yang akan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, lanjut hari ini untuk kita cakap berkenaan dengan topik sebelum, iaitu pra-belanjawan hari ini. Kita bersama dengan seorang tetamu di studio iaitu Dr. Nur Adli Rizwan Shah bin Muhammad Dali, penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Doktor, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih doktor. Kita bila bercakap tentang belanjawan ini sebenarnya banyak aspek untuk kita perkatakan, tetapi kita pergi kepada mukadimah yang paling induk terlebih dahulu ya, berkenaan tentang penjelasan belanjawan 2025 ini. Kita sedia maklum ia terbahagi pada dua, iaitu perbelanjaan mengurus, perbelanjaan pembangunan. Jadi dalam konteks situasi keuangan dan ekonomi sekarang ini, apa sebenarnya sukar untuk negara kita ya dalam konteks pengurusan keuangan dan juga pengurusan belanjawan, doktor? Okey, ya, setiap tahun kita akan ada belanjawan untuk negara kita, dan kita akan adalah perbelanjaan yang perlu dilaksanakan untuk memastikan kelangsungan ekonomi kita bertumbuh dengan pesat. Jadi dalam belanjawan kali ini dia memang akan menghadapi satu cabaran kerana kita jangkakan kerajaan akan cuba
mengurangkan defisit. Jadi sebenarnya defisit itu adalah perbelanjaan yang melebihi daripada pendapatan, defisit. Jadi maksudnya untuk mengurangkan defisit sehingga kosong agak mustahil lah. Kerana itu akan menguncupkan ekonomi sebab kita nak memastikan ekonomi terus berkembang. Jadi dalam waktu yang sama kita mempunyai kekangan dari segi pendapatan. Tapi perbelanjaan perlu dilaksanakan juga. Dari konteks ini kan kita boleh menjangkakan bahawa belanjawan kali ini adalah satu belanjawan yang masih lagi mengembang tetapi bersifat kepada austerity, iaitu lebih berhati-hati. Jadi itulah saya boleh gambarkan bahawa secara awalnya belanjawannya cuba untuk mengurangkan defisit tetapi masih lagi dalam mengembang. Masih lagi. Dan antara perkara ataupun topik seringkali kita akan masukkan dalam perbincangan tentang belanjawan ini adalah inflasi negara. Ya, Malaysia antara negara yang boleh dikatakan agak stabil dalam pengawalan inflasi jika nak dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain ataupun negara Eropah. Tapi dalam memastikan agar perbelanjaan itu stabil dan juga inflasi juga dikawal, bagaimana kerajaan perlu memberikan pengkhususan kepada perbelanjaan dari sudut rakyat boleh berbelanja dan masa yang sama boleh mengawal inflasi negara? Ini satu peranan yang perlu diambil dan rasanya telah dilaksanakan oleh kerajaan. Perlu agresiflah dalam untuk mengawal harga barangan yang termasuk dalam barangan kawalan. Sebagai contohnya Kementerian Kabinet HCP kan dia mengawal 6 barangan subsidi secara asas lah, iaitu diesel, RON 95, tepung, gandum, gula, minyak masak paket dan satu lagi gula. Jadi di sini kita melihat inflasi seperti yang Syu beritahu tadi adalah dalam keadaan terkawal, iaitu dalam bulan lepas 1.9. 3 bulan sebelumnya dalam 2%. Jadi maksudnya ianya memberikan gambaran bahawa inflasi iaitu walaupun harga meningkat tetapi harga yang meningkat dengan yang kita reda lah macam tu. Boleh kita cope lah. Kita boleh cope lah. Sebab 2 ke 3% tu kita katakan sebagai inflasi yang kita jangkakan setiap tahun. Jadi kenaikan harga tu memang sentiasa akan berlaku. Jadi kat sini peranan kementerian kita nampak telah diambil, dilaksanakan. Tapi kita sebagai masyarakat juga kena jadi mata-mata lah. Yang berperanan untuk memberi tahu jika ada berlaku ketirisan dalam barangan subsidi ini untuk dimaklumkan kepada kementerian. Doktor, kita juga nak menyentuh berkenaan tentang ada beberapa jangkaan berkenaan pengenalan beberapa inisiatif cukai dan sebagainya. Sebelum ini kita melihat bagaimana tindakan kerajaan untuk merasionalisasikan subsidi diesel dan mungkin keputusan untuk memperkenalkan cadangan-cadangan baru. GST itu mungkin terlalu jauh lagi untuk kita bincangkan. Tetapi berkenaan difahamkan ada pengenalan cukai seperti inheritance tax dan sebagainya. Cukai warisan. Ya, apa mungkin ini waktu yang sesuai dan tepat untuk pengenalan sesuatu dasar percukaian atau rasionalisasi yang baru dalam belanjawan? Okey. Kita berbalik kepada asas. Asas sesuatu perakaunan adalah pendapatan dan ditolakkan dengan perbelanjaan. Barulah kita tahu sama ada kita ada lebihan ataupun kurangan. Atau dalam bahasa ekonominya ada surplus ataupun defisit. Jadi dua perkara pentinglah, pendapatan ataupun perbelanjaan. Jadi perbelanjaan tadi macam Ismail telah bagi tahu bahawa ada dua kan yang utamanya, iaitu perbelanjaan mengurus dan juga perbelanjaan pembangunan. Jadi perbelanjaan ini kita tidak dapat elaklah sebab dia memberikan kita untuk berkembang. Tapi sekarang ni pendapatan ni adalah daripada cukai. Pendapatan negara adalah cukai. Kalau kita sebagai individu, pendapatan kita daripada gaji. Kalau kita nak tingkatkan pendapatan, kita boleh buat part time ataupun buat kerja luar dan sebagainya lah untuk meningkatkan pendapatan. Tapi kalau negara, dia perlu meningkatkan cukai lah. Jadi kalau
seperti yang kita baca daripada surat khabar, dari pengumuman Perdana Menteri, mungkin ada 5 cukai baru yang akan dibentangkan untuk dibincangkan, iaitu cukai lemak, kita panggil cukai lemak. Okey, cukai lemak ni maksudnya cukai makanan yang tak berkhasiat. Cukai lemak ni. Fat punya tax ni kan. Okey, cukai lemak, okey, cukai barangan bernilai tinggi, cukai artificial intelligence. Okay, kecerdasan, sebab kita sekarang menuju ke arah artificial intelligence. Sebagai contohnya, kalau saya tengok anak saya membuat kerja rumah pun dia menggunakan AI. Jadi mungkin AI ini pun akan dikenakan cukai. Jangan lupa cukai pembelian dalam talian. Platform. Dan juga ada lagi cukai warisan tadi. Tapi cukai warisan ni maksudnya kalau kita meninggal dan memberikan harta paraid dan sebagainya, dia akan dikenakan cukai lah. Jadi mungkin akan ada perbincangan lain lah di situ kan. Mungkin dia kata okey, sebelum meninggal buat hibah dululah. Okey, bagi dulu terus ke anak. Tak tahu kan sama ada dikenakan cukai tidak, tapi hibah selalunya tak kena cukai. Tapi kalau warisan, kalau faraid mungkin akan dikenakan cukai. Itu kita tidak pasti bagaimana akan dilaksanakan kemudian. Jadi apabila dia nak dilaksanakan, okey, ianya akan memberikan pendapatan lah kepada negara. Tapi yang seperti yang disebut tadi, GST kan. GST sama ada ianya boleh memberikan pendapatan kepada negara, saya rasa ianya akan memberikan pendapatan. Tapi nak laksanakan tu mungkin perlu 3% dulu ke ataupun 2% dulu ke supaya dia berikan sedikitlah. Tapi ianya sedikit banyak memberikan pendapatanlah kepada negara. Bercakap pendapatan, kita dapat saksikan bagaimana yang Bapak Perdana Menteri sejak kebelakangan ini kerap kali melakukan lawatan pertemuan 2 hala bersama dengan rakan sejawat daripada negara-negara luar, dan daripada situ juga apa yang dimaklumkan banyak pemecahan MOU, dan mungkin selepas ini akan ada banyak lagi pelabur-pelabur asing akan melabur di Malaysia. Jadi bagaimana sebenarnya pertemuan ini dapat secara tidak langsung memperkasakan pendapatan negara? Kalau mungkin Doktor boleh kongsikan ini. Itulah salah satulah caralah kan. Satu, kita dari cukai tadi, okey. Dan juga satu lagi kita nak meningkatkan permintaan domestik. Maksudnya domestik kita punya demand ni tinggi lah. Jadi dia akan meningkatkan pendapatan kita. Tapi macam mana kita nak tingkatkan pendapatan negara tu, dia kena gaji kena tinggi lah. Gaji kena tinggi lah untuk rakyat, gaji naik. Okay, macam penjawat awam mungkin akan naik gaji lah pada Disember kan. Satu berita gembira. Tapi maksudnya kalau sebagai contoh, ini saya belum masuk kepada pelabur lagi. Maksudnya kalau domestik punya demand tu tinggi, disebabkan kita berbelanja dan sebagainya, maka kita akan mendapat pendapatan negara akan tinggi. Okey. Tapi macam mana kita nak berbelanja ataupun belanjalah maksudnya kan? Dia sebenarnya kalau daripada teorinya lah. Okay? Kalau Milton Friedman teori, dia katakan dia panggil permanent income hypothesis. Iaitu kita akan berbelanja kalau kita rasa pendapatan kita pada waktu akan datang akan stabil dan meningkat. Jadi macam sekarang kita rasa pendapatan, contohlah pendapat penjawat awam rasa pendapatan dia akan meningkat pada tahun depan, maka sekarang dah start belanja lah. Jadi kat situ kita nampak dah beli kereta baru lah. Dah beli kereta baru. Booking kereta dulu kan. Sebab dah meningkat. Dah meningkat kan. Sebab itu memang daripada teori. Daripada teori. Jadi bila pendapatan domestik meningkat, akan meningkatkan pendapatan. Jadi kat sini juga dia akan meningkatkan keyakinan. Keyakinan pelabur tadi. Jadi perlu ada keyakinan pelabur ni, dia nak masuk ke dalam negara kita, dia kena yakin dengan kita punya permintaan domestik, permintaan dalaman kan juga. Dan juga dari segi sektor macam mana kita mengawal pasaran. Jadi kat situ kan ada memang peranan penting lah. Sebab bila pelabur asing masuk, maka ianya akan meningkatkan pendapatan dan memberikan peluang pekerjaan dan sebagainya lah. Teknologi baru. Yang paling pentingnya kita tak nak hanya mereka datang melabur dan terus bawa duit keluar balik. Kita nak ada pemindahan knowledge tu, pemindahan ilmu pengetahuan tu sekali. Maksudnya kita perlukan mereka datang ke sini melabur dan juga menjadikan kita punya rakyat
mempunyai pengetahuan yang tinggi dan pendapatan yang tinggi. Begitu. Seperkara juga kita sentuh berkenaan tentang ke arah green economy ataupun ekonomi hijau. Jadi ada beberapa inisiatif dilaksanakan, renewable energy dan sebagainya. Jadi mungkin apakah Belanjawan 2025 ini, sebelum ini mungkin kita hanya melihat sentuhan itu hanyalah sedikit atau sebahagian kecil. Tetapi apakah Belanjawan untuk edisi seterusnya perlu menyentuh lebih banyak berkenaan ekonomi hijau ataupun green economy ini, Prof. Dr. Belanjawan yang lepas-lepas pun memang ada menyentuhkan tentang green economy dan juga renewable energy ini. Jadi saya rasa pada kali ini memang akan diteruskan, malah mungkin dia akan ditambah baik. Tapi kalau dapat sebagai contohnya kan, penekanan kepada penggunaan solar tenaga solar kan, tenaga yang boleh diperbaharui kan, dan mungkin ada insentif seperti pengecualian cukai kepada contoh PKS untuk menggunakan mekanisme ni, sebab dia sekarang ni untuk menggunakan solar sebagai contohnya menggunakan modal yang agak besar, agak besar dan tinggi. Jadi kalau dia adakan insentif untuk memudah cara kepada PKS iaitu SME ini untuk menggunakan green teknologi dan juga teknologi boleh dibaru ni. Baik, terima kasih Doktor bersama kita secara ringkas untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita prabelanjawan. Sama-sama kita saksikan pembentangan nanti bersama dengan Ismail. InsyaAllah. Dan beberapa rakan-rakan pengacara dan penyampai yang lain juga kita berita langsung dari Dewan Rakyat juga untuk mendapatkan pembentangan rang undang-undang perbekalan bagi tahun 2025. Terima kasih Dr. Nur Adli bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih kepada anda bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jangan lupa 18 Oktober 2024 pada pukul 3 petang di Satu. Itu saya Ismail Adnan. Dan juga saya Syahidah Arifin. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.